tak? Dengar sini betul-betul. Apabila kaedah transfer itu sudah dilakukan, makna kata laluan sihir pada kamu sangat mudah. Banyak orang yang dah kecundang benda ni. Pasal tu nak buat macam tu kena ada ilmu, jangan shock sendiri. Kau nak glamournya pasal, nak screenshotnya pasal, lebih baik kau macam ni live sendiri, kau screenshot je banyak kali. Jangan, ini bukan benda glamour bang, akak. So saya perhatikan banyak di mana mereka transfer dalam badan, laluan itu dah terbuka. Bila laluan itu dah terbuka, garanti, saya boleh garanti, lepas korang dah tak buat paranormal lagi, pasti macam-macam jin akan tumpang dalam badan korang sebab laluan dah terbuka. Okey, jangan main-main. Okey, laluan dah terbuka, jangan main-main. Okey, so hati-hati. Saya bukan nak marah paranormal ke apa, rekod korang lah. Ini just perkongsian untuk sebab ada yang minta bantuan saya. Jadi sebelum jadi masalah saya bagi tahu. Jadi terpulanglah, kalau korang nak masukkan jin tu dalam badan pun badan korang. Kalau yang jin tu masuk dalam badan korang pun badan korang. Aku peduli apa? Kan? So just bagi nasihat saja, nasihat. So mana paranormal yang buat acah-acah tipu pun tak apalah, yang penting korang selamat. Yang tiba-tiba hantu tiba-tiba terbang lah, kain terbang, acah-acah lagi bagus lah. Tak adalah korang sakit kan. Tak apa, orang Malaysia ni bukan nak apa pun, dia nak nampak kain, dia nak macam tu je. Walaupun itu bukan hantu pun, asalkan dapat menjerit dah lah. Itu je orang Malaysia nak kan. Daripada korang main kaedah-kaedah transfer, bukan main-main. Kaedah transfer ni bukan main-main. Benda ni akan mendatangkan masalah yang berat. Okay, dah lah berat kat diri korang, kena pula benda tu dah duduk dalam badan, tak nak keluar pula. Anak-anak pun jadi masalah, anak-anak pun jadi mangsa. Siapa yang pernah tengok live saya tu, kesian budak tu, budak lelaki tu penuh ni bintik-bintik kat muka dia ni. Lepas dia buat paranormal kat rumah Mona Fendi. Memang kesian. Masa saya rukiah dia dekat dalam live tu pun, masa tu tak sedar terus. Okay, tak sedar terus. So hati-hati lah. Okay. Post dia kat post bunjut, tak payah siapa nak ambil, banyak lagi lah bunjut kat sini. Saya satu hari kalau dekat pusat rawat saya, satu hari rawatan saya selepas Zohor lebih kurang 5 ke 6 orang pesakit. Saya tak ambil ramai ni, saya bukan 3-40 orang macam ada setengah orang 3-40 orang, tak ada. Sini hanya 5 ke 6 sebab satu-satu pesakit tu akan makan masa macam ni ya. Macam ni kau tengok pukul 12 sampai pukul 3. Tapi kes berat ni biasa pukul 9.30 saya akan ambil. Pukul 9.30. So kalau nak dapat rawatan saya, korang tak boleh menggelabar nak balik cepat ke, tak boleh. Sebab ada kes yang makan masa 2-3 jam. Saya tak akan lepaskan pesakit tu selagi saya tak puas hati. Tu cara saya. So dia akan makan masa lah. Kes abu mayat. Kes abu mayat ni biasanya orang guna mayat-mayat yang mati dibunuh, mayat-mayat mati kena rejatan elektrik, mayat-mayat yang mati dalam keadaan mengejut. Okey, mayat-mayat. Tapi mayat sakit jantung tak ada. Mayat yang mati dalam keadaan terkejut. Mayat yang mati dalam keadaan terkejut, sama ada dia mati dibunuh, okey, sama ada mengejut, benda yang tak dijangka kematiannya. Mayat yang mati kemalangan, okey, biasanya pakai abu mayat ni jarang orang Melayu kena. Kalau macam saya biasa rawat banyak kes orang India. Orang India memang ramai terkena kes abu mayat. Kes abu mayat ni kalau dia dah masuk dalam badan, abu tu dah terkena dekat badan korang, dah bukan jadi diri korang dah. Dia akan jadi, kalau korang pergi hospital akan cakap kau dah gila. Dia akan cakap kau gila je. So saya juga ada pernah merawat kes di mana dia dah dapat kad gila. Okey, bila kita detect, kita rukiahkan, rupanya dia dah terkena sihir daripada siam, di mana gambar dia dah dicacakkan dekat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, dicacakkan dekat keranda siam. Budak tu sampai gila. Dan alhamdulillah sekarang dia dah berjaya lah. Berjaya kita selamatkan, dah boleh solat apa semua. Walaupun tak pulih sepenuhnya sebab benda tu dah terlampau lama. Tapi dia dah boleh solat, dia dah boleh jadi diri dia sendiri balik. Budak tu budak Melayu sampai dah bercakap siam dah. Okay. Ramai. Kalau India betul. Kalau India memang ramai kena abu mayat. Sebab abu mayat ni daripada diorang. Kalau India betul memang ramai. Saya pun rawat kes abu mayat rasa ramai dah kot kan. India yang kita rawat kes abu mayat. Tapi kalau kes abu mayat senang nak rawat. Abu mayat pun senang nak dapat. Abu mayat pun senang nak dapat. Kalau kes abu mayat ni senang nak rawat. Cuma pesakit tu separuh gila lah kalau tak rawat. Rumah tu boleh beli jajan. Kalau pesakit separuh gila lah. Memang jadi, bukan separuh gila, memang jadi gila lah kan. Apa beza jin dengan hantu? Sama je lah. Kau nak complicated sangat, buat apa jin ke hantu ke iblis, kau samakan je lah benda tu. Dia menyusahkan manusia juga.
Apa yang kau nak pening kepala? Jin, hantu, sama. Sama je. Jin ke hantu ke iblis ke Hantu tu ghost. orang Melayu panggil. Ghost ke ghost tu semua sama lah kan. Orang Melayu panggil hantu. Kalau India panggil apa? Manipulate. Manipulate tu hantu lah tu. Manipulate. Sama lah tu. Manipulate. Manipulate. Apa ni? Anak saya tiga kali pergi pasar malam, 3 kali demam. Pasar malam yang sama. Adakah anak saya nampak benda lain? Cuba bakar pasar malam tu. Sebab 3 kali pergi pasar malam, 3 kali jadi macam ni. Okay? Kalau boleh anak-anak jangan bagi keluar waktu maghrib. Waktu maghrib pergi pasar malam. Okay, ni satu lagi aku ajar kaedah. Waktu maghrib, kalau korang ada dekat dalam shopping complex, tengah azan, Allahu Akbar contoh, tengah azan, waktu maghrib tu jangan duduk dekat luar rumah. Okay, jangan duduk kat luar rumah ataupun jangan duduk dekat kawasan luar. Sebab dikuatiri akan ada benda-benda yang menumpang badan korang. Kadang-kadang bukan orang hantar, benda tu tumpang. So kadang-kadang bila benda tu tumpang, korang automatik tiba-tiba akan jadi makan berganda. Selalu korang makan nasi satu pinggan, kena pula benda dah tumpang dalam badan korang, korang akan makan berganda, jadi 2-3 pinggan. Korang akan jadi lapar-lapar. Jin ni datang dalam badan kita, tujuan dia menumpang untuk makan. Faham? Okay. Pasal tu, yang mana makan berganda tiba-tiba malam-malam buta tu, mungkin ada jin dalam badan. Benda dah tumpang. Tapi ada setengah jin ni, kalau dia tumpang, dia keluar. Ada setengah jin ni dah tumpang, kena pula awet cun pula. Tak keluar terus. Malam pula, dia ceret ni kau kan. Ceret. Kena pula dia ceret kau pula, sedap pula. Kau pula layankan jin tu. Tak nak berubat. Lala mengandung kan, mengandung. Ada kes mengandung anak jin. Tapi tak lahir lah, dia tak lahir. Dia akan mati daripada dalam kandungan. Ceret memang sedap, tapi janganlah ceret dengan jin. Okay? Cari manusia kan ramai. Itulah. Jin pun pilih rupa. Kau ingat jin? Kau yang tanya pun memang jin. Kau pun pilih rupa. Lepas tu kau tanya jin pilih rupa ke tak? Banyak cantik. Yang tanya pun memang dah jin. Lepas tu kau tanya pula jin tu pilih rupa ke tak? Kau perasan tak kalau jin kalau buat love bite kat mana? Jin kalau buat love bite dekat peha-peha tempat gebu-gebu je dia buat love bite. Mana dia buat? Kau pernah tengok tak pesakit-pesakit kena love bite jin dekat punggung? Mana ada? Lain kalau punggung kau putih. Kalau punggung kau berkarat, tak adanya jin tu nak buat love bite kat situ. Dia buat dekat peha, tepi-tepi peha, tempat-tempat gebu je. Tangan, tempat-tempat tu je yang digigit. Tak adanya dia buat lubang apa ni dekat punggung korang. Kan? Tapi kalau punggung korang memang punggung Mak Saleh, mungkinlah. Kan? Tapi kalau punggung Malaysia ni biasa jarang nak gebu kan. Kau ingat jin tak memilih ke? Memilih. Kan? Kau ingat korang ni ada feel ke? Jin pun ada feel juga. Jin pun pilih. Tak percaya kau tanya orang yang kena gigit-gigit tu, yang kena gigit-gigit, yang lebam-lebam kat badan. Cuba kau tanya dia. Ada tak lebam kat punggung? Tak ada. Lebam dia dekat peha, dekat tempat gebu-gebu je. Okey? Tempat-tempat yang gebu-gebu. Tengoklah kalau macam India, contoh gelap, tapi dia ada apa orang cakap? Dia ada bukan kelicinan, panggil apa? Kegebuan. Kegebuan dia ada kan. India pun kena juga kena gigit, tapi dia tak gigit kat punggung. Tak adanya digigit kat punggung. Macam korang lah, korang pun kalau nak gigit pun korang pun akan cari tempat gigitan-gigitan yang menarik. Macam tu lah. Nampak macam lucah, tapi benda ni keilmuan. Jangan ambil hati. Saya tahu banyak dalam ni ustaz-ustaz semua alim-alim ulama' kan. Saya biasa je. Saya tak ada apa. Saya alik bata je. Saya biasa-biasa je. Cuma dalam kita bergurau, di dalam itu ada ilmu. Okay? Di dalam itu ada ilmu, insyaAllah. Ustaz, bunian macam mana pula? Bunian kau tak payah nak sibuk. Kau jaga je Malaysia yang tak tahu nak jadi apa sekarang ni. Okay? Bab hal bunian kau tak payah sibuk. Kau jaga je Malaysia yang tak tahu jadi macam mana, yang kau nak kena suntik tak tahu berapa lama lagi. Okay? Bab bunian tu tak payah kacau lah. Lantaklah dia orang. Okay? Tak payah kita nak pening kan. Dan korang pun tak perlu nak tahu sangat pasal alam sana. Sebab kau duduk Malaysia pun, kau pun tak tahu akan datang kau nak jadi macam mana. Entah Malaysia ni Rusia nak beli ke apa, kita pun tak tahu. Lebih baik kita jaga benda yang nyata je dulu. Okay? Benda yang karut-marut ni semua, bukan bunian tak ada wujud. Benda tu ada. Tapi keilmuan yang sampai ke tahap sana sebenarnya tak penting pun buat korang. Melainkan kalau korang masuk dalam bidang rawatan, korang kenalah tahu benda tu sedikit. Tapi kalau korang bukan bidang perawat, kau nak sibuk pasal bunian, dah kenapa? Tak payah. Baik kau fikir macam mana kau nak buniankan duit dalam akaun bank. Faham? Itu lebih penting. Zaman sekarang, kalau nak kahwin dengan perempuan tak tanya, bang, abang ada berapa banyak bini di bunian? Tak ada dia tanya soalan tu dia. Dia tanya, bang, berapa duit dalam akaun? Itu baru bunian.
Ibu duit, bunian. Itu maksud dia. Okey, tu yang penting. Sibuk kau dengan bunian. Lemah. Apa ni? Mimpi arwah senyum tanpa berkata-kata, tu tandanya apa? Tak ada apa. Nanti sedia hadiahkan dia Al-Fatihah ke apa. Buatkan kenduri ke apa untuk dia. Okey. Pasang ayat Al-Quran dalam bilik. Boleh halau jin ke tak? Jin pun pandai. Waktu kau pasang ayat Quran dalam bilik, dia dah duduk luar bilik. Mana kata sekarang ni, kalau kata kau duduk kat masjid je lah kalau macam tu kan. Tak ada. Jin pandai. Kau pasang ayat ruqyah dekat dalam bilik, dia akan keluar daripada bilik. Okey, kau takkan nak stay je kat dalam bilik tu. Okey, dia tak ada. Dia macam tu. Kalau awak dah tahu rumah awak tu ada gangguan, awak pergi cari perawat. Nanti tahulah dia buat macam mana. Okey, dia tak ada ni tak pandai. Jin pun bijak. Nampak tadi, kejap Islam, kejap munafik. Kejap aku kalau cerita 2-3 kali berpusing-pusing, aku terus rembat dia. Saya selalu mimpi berada di tokong India dan mereka tarik saya ke tokong mereka. Ada gangguan kalau macam tu? Tengok muka sikit. Sekejap. Ada gangguan tu kak? Gangguan-gangguan macam ni biasanya orang pakai barang-barang daripada tokong India. Tu ada serangan sihir kalau macam tu. Okey, saya ingatkan sekali lagi saya tidak mempunyai walau satu pun anak murid. Dengar betul-betul. Sebab ada skamer-skamer yang menggunakan nama saya. Kononnya saya anak murid Ustaz Eddie lah. Saya dengan Ustaz Eddie sama lah, geng lah apa. Saya tidak ada satu pun anak murid. Aku tak nak ajar. Apa pun nak sibuk? Saya tak ada anak murid. Okey. So, yang mana tanya-tanya soalan ni akan ada mesej-mesej hantu yang datangnya pun daripada hantu yang menyamar sebagai anak murid saya. Okey, Uzai salah satu pembantu saya. Mungkin dia anak murid saya dengan Uzai lah. Yang lain-lain tu tak ada. Okey, saya banyak dapat WhatsApp di mana ada perawat-perawat yang tak tahu daripada mana asal-usul menyamar sebagai anak murid saya dan sebagainya. Nombor telefon saya hanya yang ada di bio saja. Selain daripada nombor tu, bukan saya. So, kalau korang terkena sampai beribu-ribu ni, aku tak tahu. Sebab aku tak ada charge sampai beribu-ribu. Aku punya orang, walaupun dia datang rawat dengan aku daripada pukul 12 malam sampai 3 pagi ke, sampai 5 pagi ke, sampai 3 hari pun, harga dia sama saja. Tak ada kira lah, engkau jin susah ke, engkau jin senang ke, tak. Saya bukan macam tu. Okay? So, ada yang ambil kesempatan menggunakan nama saya sebab saya kadang-kadang naik kotak. Saya naik kotak sekadar kawan saja. Okay, saya naik kotak sebagai kawan saja. Bukan bermaksud saya dengan dia sama, tak. Lain. Okay? Tak sama sekali. Okay, so korang kena scam, aku tak tahu. Nombor telefon aku yang tu saja. Yang ni tak tahu. Sebab ada je dalam ni perawat-perawat yang dia tengok, oh ni ada sakit ni, dia akan PM. Saya dengan Ustaz Eddie tu sama je. Korang pun terkena kan. Tu aku tak tahu. Okay lah Ustaz, tidur dulu lah. Gila tidur. Aku tak nak tidur lagi. Akak dia tak settle. Amalan pendinding diri bagi 1.8K Ustaz. Okey, amalan pendinding diri 1.8K. Hui, gila 3 pagi 1.8K ni. Memang ramai lah orang santau aku lepas ni. Okey, amalan pendinding diri boleh pergi dekat page Facebook saya. Kau boleh tekan gambar Pak Haji tu dari huruf F. Tekan kat situ, ambil amalan ayat kursi 7 penjuru. Amalkan benda tu. Itu amalan, saya ijazahkan amalan peringkat pertama. Okey, siapa yang dah cukupkan 44 hari, dia akan dapat sesuatu. Sesuatu tu kena bagi tahu dengan saya. Kalau betul awak dapat benda tu, saya akan ijazahkan yang kedua. Okey, saya akan ijazahkan yang kedua. So, tekan gambar Pak Haji kat atas tu, nanti pergilah dekat saya punya page Facebook. Dekat situ nanti cari kaedah yang ayat kursi 7 penjuru tu. Amalkan, insyaAllah. Saya pun amalkan benda tu. Apa yang saya ajar dengan korang ni, yang tu lah saya amalkan. Okay? Apa yang saya ajar kat korang, yang tu lah saya amalkan. Ustaz, macam mana nak tahu kita ada saka keturunan? Pejam mata. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebut saka. Tengok dia datang tak? Manalah saya nak tahu awak ada saka keturunan ke apa. Awak tengoklah simptom sihir tu. Kalau awak memang ada simptom sihir, saya dah kongsikan 5 simptom sihir. Kalau awak ada 2 atau lebih, mana kata ada gangguan kat awak. Awak tak payah nak tahu awak ni ada saka ke, sihir ke, pengasih. Hak tu bukan kepentingan buat awak. Yang penting perawat tu nak kena tahu.
Kalau kau tanya dengan aku jawab saka. Lepas tu kejap lagi kau masuk perawat lain. Perawat lain kata, mana ada saka? Ini sihir. Kau pun percaya. Lepas tu kau tanya dengan perawat lain, mana ada sihir? Ini benda tumpang. Sampai ke sudah pun kau macam tu lah hantu dalam badan. Kan? So, macam tu lah. Kau jangan 10 perawat kau tanya, 10 jawapan yang berbeza. Lama-lama kau tak merawat. Kan? Kau tak payah tahulah kau kena sakit apa. Yang penting perawat tu tahu dah lah. Aku tengok, okey nampak ada gangguan macam ni. Dah lah. Kau tak tahu kau ada saka lah, sihir. Kau jumpa, kau tak percaya cakap aku. Kau whatsappkan aku bagi tahu macam ni, kau whatsapp dengan perawat lain, dia mesti jawapan dia lain. Bodoh ustaz tu bukan pandai pun, dia yang pandai. Lepas tu suruh dia ubah tak boleh. Macam tu lah. Kan? Macam tu tak percaya kau try lah. Kan? Kau whatsapp dengan 5 perawat. Perawat ni kan, nanti perawat tanya, awak pernah merawat dengan siapa? Saya pernah merawat dengan tu, ni sekian-sekian ustaz ni. Ustaz tu bodoh. Awak tu bodoh, dok faham benda-benda gini. Benda-benda gini kena jumpa dengan kita. Kita boleh ke settle. Lepas tu kau pun pergi kat dia, tak settle juga, pergi pula jumpa dengan perawat lain pula Kelantan. Demo gimana tu? Tu ustaz tu. Bengong ustaz tu. Tak boleh gini. Nate ustaz tu. Contoh itulah. Kan? Nate kan. Demo tak boleh begitu. Memang sampai ke sudah kau takkan boleh merawat. Jadi kesimpulannya, tak payah kau tahu apa sakit kau. Kau dah memang tahu kau ada serangan sihir tu, kau pergi je rawatan. Tak kisahlah bunyi dia Kelantan ke, bunyi Terengganu ke, bunyi Negeri Sembilan ke. Kan? 10 perawat yang kau pergi akan ada 10 cerita yang berbeza, akan ada 10 yang akan tembak masing-masing. Sebab tu dalam perawat ni takkan ada Persatuan Perawat Malaysia, tak ada. Tak akan wujud benda tu. Kau buatlah macam mana pun. Kau buatlah gabungan-gabungan perawat pun, aku boleh kerat jari. Kau tengok tak sampai sebulan berkecai semua gabungan tu. Okay, berkecai. Takkan ada benda tu. Sebab apa? Masing-masing dia dengan keilmuan masing-masing. Yang penting perawat-perawat sekalian, korang bergaduh pun tak guna. Kalau korang ada ilmu yang tinggi, kau bantu je lah orang ramai. Okay? Bantu je lah orang ramai. Ilmu aku rendah ke, ilmu kau tinggi ke, ilmu ayah kau tinggi ke, ilmu atuk kau tinggi ke, aku tak nak tahu. Kau pawang di raja ke, kau pawang di darat ke, kau pawang di laut ke, aku pun tak nak tahu. Kau ada ilmu, kau bantu je orang. Dah, settle masalah. Okay? Tak kisahlah. Sebab saya memang tak percaya pada orang yang gunakan title-title. Saya lebih suka pada orang yang tak banyak bercakap tapi buat kerja. Gitu. Title-title tak tahu mana dapat, aku tak tahu kan. So marifat lah, marifatullah lah, aku perawat mak lampir lah, ini semua bukan tak boleh pakai, tapi jangan percaya pada title. Korang pergilah rawatan dulu baru korang tahu. Dia tak jumpa lah amalan tu Ustaz. Okay, dengar sini betul-betul yang bercakap pasal marifat. Marifat itu mengenal Allah. Marifat tu bukan bagi peti ais, pejam-pejam mata dapat peti ais, tak ada. Tak ada je macam tu. Okay, jangan rosakkan otak korang. Okay, jangan rosakkan otak korang. Orang yang ada marifat, dia tidak akan bagi tahu sesiapa pun yang dia ada marifat. Okay, orang yang ada marifat, dia akan sembunyikan diri dia. Okay, dia hanya berzikir kerana Allah Ta'ala saja. Dia bukan aku ada marifat. Aku pejam mata sampai Mekah. Semalam aku dapat ajar. Kemarin aku dapat ajar. Tak ada. Jangan rosakkan otak korang. Rosak otak korang. Okey, benda ni saya tak ada peli siapa-siapa ke apa benda. Benda ni satu keilmuan yang kena duduk kat otak korang. Jangan rosakkan minda, jangan rosakkan akidah umat Islam. Okey, jangan rosakkan akidah umat Islam. Kau nak pergi Mekah, macam mana pun kau kena naik kapal terbang. Sia-sia kerajaan Malaysia buat kapal terbang. Kalau semua boleh tutup mata. Okey. Okey, fahamlah betul-betul benda tu. Jangan cepat terpengaruh. Okey, kau orang pun ya lah. Saya semalam kau pun bangun-bangun tidur. Bang, semalam saya naik tu perawat. Perawat dah bawa saya pergi Mekah. Bang, suami. Ya Allah. Bagus bila aku dah pergi Mekah. Hajah tu dapat. Banyak kau hajah. Hajah tak dapat, tapak kaki je kau dapat nanti. Kan? So jangan main-main lah benda ni. Okay? Islam tu tetap Islam. Jangan dibolak-balikkan Islam. Jangan jual agama untuk kepentingan diri sendiri. Okay? Jangan jual agama. Agama tu tak boleh dijual beli. Agama tak boleh jual beli. Habis tu kalau pejam mata kena pakai ihram lah. Kena pakai ihram. Kalau kau nak pergi Mekah, pejam mata, kau kena pakai ihram siap-siap. Ihram siap-siap pejam mata. Paling batu, kau boleh batu. Macam tu. Mampus. Macam tu, pisang tutup Jabatan Agama Islam.
tutup tabung haji kan. Macam itulah. Tapi tak apalah, benda pun dah tua. Kadang-kadang kita ampun. Kau jangan gelak. Kau pergi buat air aku. Kan. Allahu Akbar. Jangan suka magickan semua benda. Jangan suka magickan semua benda. Macam tu juga dengan keilmuan, telur pecah, keluar paku lah, keluar paku payung lah, keluar naga lah, keluar apa. Korang jangan fikir pasal paku tu, bila telur tu dah pecah keluar paku, dah settle masalah. Hak tu, benda tu semua ada cara dia, permainan tu. Kau ingat kalau kata pecah telur keluar paku, oh dah settle masalah kau. Tak ada. Lepas tu kau datang sini, Ustaz, itu paku dah. Saya pergi jumpa dengan perawat tu, semua paku dah keluar, Ustaz. Tapi sakit lagi. Tak ada maknanya paku-paku apa, paku-paku pula. Paku payung lah, ada baru-baru ni ada satu pesakit. Dia hantar video kat saya. Ni suami saya ni ada ilmu ni. Keluarnya kuku rimau. Kuku rimau bukan main cantik lagi. Bila masa pula suami kau pergi telan kuku rimau ni, kau gila ke? Takkan suami kau nak telan kuku rimau ni? Kan, benda-benda macam ni, gunakan akal fikiran kita yang waras, yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Jangan jadi bodoh plus kuasa 3. Okay? Jangan jadi bodoh plus kuasa 3. Okay? Nanti korang bertambah teruk penyakit korang. Jangan pelik-pelik lah. Sama ada perawat tu nak keluarkan paku ke nak keluarkan apa tu, lantak dia. Kau jangan terpengaruh sangat dengan benda macam tu. Uzain pergi Mekah. Nampak Uzain nak pergi Mekah, jangan sampai. Jangan sampai dah tu. Dah pakai separak ni. Okay, paku ke apa, paku ni semua tak ada membuktikan sama ada benda tu dah settle. Tak settle lagi. Ada je banyak pesakit keluar paku kat kepala lah, keluar paku kat perut lah, udahnya sampai sini sakit perut lagi. Habis yang keluar tu binatang apa? Paku karat aku pun boleh buat. Paku tu aku berendam bagi karat, kan? Ambil telur tu, satu tangan lagi aku masuk. Ni tutup kain hitam. Aku dah pegang paku tu kat dalam tu. Korang pun tak tahu. Korang pun, wah, keluar paku. Kencing lah kau. Bukan tak ada, keilmuan tu ada. Tapi jangan terpengaruh sangat lah benda tu. Ada yang pandai buat, ada. Tapi jangan terpengaruh sangat lah. Okay. Macam tu juga dengan ruqyah di dalam live. Ruqyah di dalam live, contoh naik kotak, baca, korang muntah. Muntah dekat dalam live. Adakah jin tu dah settle? Tak, jin tu tak settle. Jin tu keluar, dia duduk kat sebelah. Kau pun turun kotak, jin tu masuk balik. Dia tidak ada kata putus. Dia kena buat pemutusan. Benda ni kena buat pemutusan. Okay? Jin tu keluar tak? Ustaz, muntah di dalam live. Saya muntah dalam live. Jin tu keluar tak? Jin tu keluar. Lepas tu kau turun kotak, selang 1 jam jin tu masuk balik. Kan? Sebab jin tak bodoh. Dia mesti ada satu pemutusan. Sama ada nak bunuh ke, nak kurung ke, nak buat gundik ke. Okay? Dia kena ada pemutusan. Lepas tu kena faham benda ni. Kena belajar dan kena faham. Kena tahu benda ni. Benda ni bukan main-main. Korang pun, okay, korang pun naik kotak naik aku. Okay, kau naik kotak aku. Okay, aku pun dah baca, kau dah keluar muntah. Tak sampai 5 minit, kau pergi masuk kotak orang lain. Air aku pun tak habis minum lagi. Lahanat kau. Kan? Air aku pun tak habis minum. Kau boleh naik kotak orang lain. Lepas tu kau naik kotak lain. Tadi saya berubat dengan Ustaz Eddie. Kena pula yang kau naik kotak musuh aku lah. Naik dengan Ustaz Eddie tadi. Tolong scan saya. Ui, ada lagi. Padahal air aku pun kau tak minum lagi. Padahal kita tak buat apa. Kan? Padahal kita tak buat apa pun lagi kan. Bagi air je kan. Saya tadi dah merawat dengan Ustaz Eddie. Kau jumpa aku pun tak. Kan? Lepas tu kau cakap dah merawat dengan aku. Padahal kau merawat kat atas kotak je. Kau merawat atas kotak, kau naik kat kotak orang lain. Kau cakap apa? Saya dah merawat dengan Ustaz Eddie tadi. Kepala otak kau dah merawat dengan aku. Bila kau merawat aku? Kau naik kotak aku minta scan je. Kan? Pasal tu saya tak nak buat dalam rawatan dalam live. Tu sebab tu kan. Kenapa saya dah lama tak buat rawatan dalam live? Sebab benda-benda macam ni lah. Kadang-kadang perawat-perawat tak jadi masalah. Yang jadi masalah pesakit. Dia fikir macam mana tau. Dia naik kotak aku, dia ubat sikit. Dia naik kotak ni, dia ubat sikit. Dia naik kotak sini, dia ubat sikit. 10 perawat dia naik kotak, mana kata sihir tu hilang. Sampai mampus lah kau duduk lagi dalam badan kau. Sampai mampus lah duduk jin tu dalam badan kau. Air lah. Jadi kena berdepan lah kat abang, kakak-kakak, ibu-ibu kan. Kena berdepan. Okay. Samalah macam ada yang ruqyah dekat dalam live ke apa benda. Adakah benda tu settle tak settle? Dia hanya scan. Dia hanya detect dalam badan korang ada gangguan ke tidak. Apabila dia ruqyahkan, dia baca ruqyah tu, benda tu menggelupur, dia keluar. Dia memang keluar, dia akan keluar. Dia keluar, kemudian dia akan masuk balik. Sebab apa? Kau kena pergi berdepan. Dia ada kunci-kunci dia nak kena buka. Kan? Nanti kena ada kunci-kunci dia nak kena buka. Korang jangan terlampau
terlampau banyak sangat prosedur. Kalau banyak sangat prosedur susah nak rawat korang. Macam setengah orang tak boleh pegang kepala, tak boleh pegang ni, tak boleh pegang ni. Kalau semua benda kau tak boleh pegang, kau tak payah pergi hospital, kau operate diri sendiri je. Kan? Ada kaedah dia, ada cara dia, ada batas dia. Macam itulah maksud dia. Ayat kursi 7 tu baca sambil tutup mata ke? Kalau boleh sambil tutup mata lah. Sambil tutup mata bayangkan. Bayangkan makrifat kan? Kita makrifat. Bayangkan baca ayat kursi tu kat depan, kiri, kanan, atas, bawah. Ikut je step yang saya bagi tu. Jin yang di sebelah mati betul ke? Sebab difahamkan jin tak mati sampai akhirat. Tak, jin tu tak mati. Jin aku lepas aku sembelih, aku hantar kat pasar. Lepas tu dia buat jual lah. Saya buat jualan. Setiap yang bernyawa mati bang. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kau ingat, kalau kata jin tu nak tunggu sampai akhir hayat, kau pun tak boleh jalan, dah penuh jin depan kau semua. Kan? Pasal aku tak faham. Kita tak tahu macam mana cara jin mati. Bukan kata jin je yang tak mati bang. Naga sakti korang pun mati. Kan? Jin pun mati, naga sakti pun mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kan? Macam mana punya life kau masuk, jin tak boleh mati sampai akhirat, masuk air lah. Itulah banyak sangat masuk benda-benda life masuk otak, masuk rosak otak saya. Ambil tahu kita. Yang tak mesti sampai kiamat tu iblis ekor je. Tu bawa jawapan. Iblis tak matilah kan. Jin mati kena mati, bunuh mati tak matilah. Jin pun sama beranak pinak macam manusia. Jin pun beranak pinak macam kau juga beranak pinak. Bila nampak jin cantik sikit dia tackle, sama je. Sama macam kita, jin makan tak makan. Cuma dia tak makan lah KFC, dia makan darah. Contoh. Pesakit dah habis ke belum lagi? Sekejap bagi akak tu kering dulu kat luar. Betul soalan dia. Hebat sangat ke ayat kursi? Betul ke ayat kursi boleh halang jin dan sihir? Ada bukti ke? Tak ada bukti bang. Kalau abang nak bukti, saya baling kursi kat muka abang. Masa tu abang tahu ayat kursi tu hebat ke tak. Wa imah apa ayat sekalipun yang Allah Ta'ala bagi pada manusia, semua ada faedah dia. Okey, wa imah walaupun abang membaca bismillahirrahmanirrahim sekalipun, tetap ada faedah dia. Melainkan kalau abang tak faham, saya baling kursi kat muka abang, masa tu abang akan faham. Kursi tu hebat ke tak? Jangan menafikan ayat suci Al-Quran. Okey, apa bacaan dalam ayat suci Al-Quran pun tak ada masalah, boleh je bang. Ada pula abang cakap ayat kursi tu ada bagus ke tak bagus. Ni abang ni Islam ke bukan ni? Cuba 2 kali masyadah je. Jadi macam jin kan, aku hantar kau kat Mekah kan. Kan? Saya hebat ke kursi. Aku senang ke kalau orang tak faham bahasa ni. Kalau kata ayat kursi tak betul, aku balingkan kursi, lepas tu aku bacakan ayat kursi. Yang masa tu tengok jadi macam mana. Satu umat Islam boleh tanya soalan macam tu, sedih tau dengar. Satu umat Islam tu, orang-orang kafir ataupun orang India ke Cina dalam ni pun, dia takkan mempersoalkan ayat kursi tu. Libas kursi kat muka. Libas kursi kat muka, apa pun tak dapat. Aku takut kau kursi. Baru tahu nasib kau. Sedih. Kadang-kadang kita tengok kan, orang Islam sendiri boleh tanya soalan yang macam tu. Kan? Ada ayat kursi yang dijadikan persoalan dan pertikaian. Buat dululah bang, buat dulu yakin. Ini bukan ayat tu, bukan saya yang tulis, bukan saya yang reka. Ayat tu Allah Ta'ala punya. Dia turunkan ayat tu mesti ada sebab. Okey. Takkanlah bila abang nak rawat orang, abang nak sebut lollipop. Takkan nak sebut macam tu pula. Kan? Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat suci Al-Quran ni ada sebab-sebab dia, ada kegunaan dia. Okey. Cuma cara tu kena tepat. Kalau cara tu tepat, okey lah. Kalau cara tu tak tepat, tak dapat lah. Dan ayat kursi ni pula dia perlu diamalkan. Okey, amalkan. Jadikan ayat kursi tu macam zikir. Korang baca ayat kursi tu selalu. Jadikan macam zikir. Umpama macam apabila mulut kamu bercakap, kamu berhenti membaca. Apabila mulut kamu tertutup, maka kamu zikirlah ayat kursi tersebut. Jadikan disebati dengan diri, barulah jadi. Okay, barulah kau baca sekali menggelupur hantu tu. Ini saya dah baca dah Ustaz ayat kursi. Hanya Allah sebagai pelindung dia hantar lagi. Apa dia? Hanya Allah sebagai pelindung kalau dia masuk air. Nama je aku nak tengok. Nama kau pun Sewel ni. Apa Sewel hanya apa dia? Siapa nama dia?
Jewelry Siti Saleha. Tak apalah. Aku hantar kau pergi bulan lah. Orang-orang macam ni aku tak berkawan pun tak apa. Sekejap kita hantar pergi bulan dulu Tak apa. Memanglah Allah Ta'ala lindung. Masalahnya kau ni tak faham soalan ni. Hantar kau lah. Pening Bye-bye. Saya dia. Aku tak cakap lah pula ayat kursi tu sebagai pelindung. Memanglah Allah Ta'ala yang lindung. Macam ni pun tak faham. Macam mana lagi aku nak terang? Ini kalau masuk hantu ni, aku biarkan hantu tu 18 jam dalam badan ni. Aku nak jawab pun tak tahu macam mana. Memanglah segala-galanya Allah Ta'ala tu yang lindung. Tapi kan Allah Ta'ala tu yang turunkan ayat suci Al-Quran tu Ayat suci Al-Quran sampaikan kepada kita untuk kegunaan kita di dunia ni. itu kalam Allah. Tu kan kalam Allah. Ramai juga yang kena baling kursi yang aku ni. Masuk air lah. Aku tak tahu macam mana masih banyak. Aku tak tahu macam mana kau satu Islam boleh tanya soalan. Pasal tu aku cakap marifat tu mengenal Allah, bukan mengenal peti ais. Faham? Aduh, tiba-tiba kau so sejuk kan pakai marifat pula. Masuk air lah. Kalau macam tu tak payah pakai aircon lah. Pejam mata je sejuk. Sekejap lah kau. Korang suka benda tu pelik-pelik tau. Pelik-pelik tapi korang percaya benda tu kan. Pelik-pelik tu korang percaya. Dia Islam ke? Nama Siti Saleha. Si tak tahu lah. Itu fake je tu. Apalah biarlah yang fake tu biar Wahabi. Wahabi. Tak kisahlah dia Wahabi ke Wahab ke apa ke. Tak kisahlah ikutlah dia. Bulan dah dia. Lagi bulan dah. Nanti dia tak dapat dah ilmu-ilmu kita kongsi kan pada muka dia. Biar jin tu lama-lama sikit dalam badan dia. Tapi tak ada juga orang-orang macam ni besok keluar aircon baru. Bukan besok, kejap lagi dia keluar aircon baru dia. Kan? Ustaz, macam mana nak tahu seorang tu betul perawat? Satu, dia baca ayat suci Al-Quran. Yang kedua, dia tak boleh buat. Kalau kata dia boleh buat, mana kata dia ada kadam. Perawat, kalau betul-betul dia merawat, dia tak boleh buat. Dia hanya boleh rawat saja. Dia boleh clearkan sihir tu atau membunuh sihir tu ataupun attack sihir tu saja. Tapi kalau dia boleh buat jiran depan, boleh buat jiran belakang, boleh macam ni lah, macam-macam benda biasanya dia menggunakan kadam. Dia ada kadam dia. Okey. So macam contoh, contoh ada banyak kes yang jadi. Tak apa, awak balik dulu. Awak balik, insyaAllah nanti malam kan saya hantar orang saya pergi jumpa dengan awak. Dia akan jaga awak. Yang jaga tu siapa? Yang jaga tu siapa? Takkan dia hantar malaikat Israel pula jaga kau malam-malam? Okay. Yang jaga kau tu siapa? Dia datang jumpa dengan Ustaz. Ustaz, tolonglah hantar bagi barang baik sikit. Ustaz pun bagi. Ni barang ni baik ni. Bila dia ikut kau nanti insyaAllah tak ada siapa-siapa berani kacau. Yang dia hantar tu siapa? Malaikat ke apa jaga kau? Kau ingat malaikat tak ada kerja lain nak jaga kau. Yang dia hantar tu kadam bang. Apabila kadam tu dah duduk dengan kita, dah serasi dengan kita, terutama kaum wanita. Apabila yang dia hantar kadam itu adalah kadam jantan, dia akan sampai tahap bersetubuh dengan kamu. Bila sampai tahap bersetubuh dengan kamu, dia mula mencintai diri kamu. Dan apabila dia sudah mencintai diri kamu, untuk kamu mendapatkan pasangan akan jadi susah. Okey, kemudian kalau kamu dapat berkahwin sekalipun pun akan jadi masalah. Rumah tangga kamu seolah-olah macam sihir pemisah. Faham Bagus. Bila nak start balik? Dah tak start dah. Aku dah penat dah ni. Aku nak end live. Aku nak rembat sakit ni sikit. Tapi yang sudah okey dah tu. Dia dah boleh sembang kat luar tu. Pagar dia. Tinggal pagar badan. Tinggal kunci badan je. Ayat kursi diamalkan berapa kali sehari? Kalau boleh buat lepas solat. Lepas solat tu amalkan. Sambil duduk tu, lepas solat tu amalkan. Lepas tu kalau kata macam kata banyak pakai masa, nak tidur pun boleh. Dekat-dekat nak tidur tu pun boleh buat. Satu hari sekali pun tak apa. Paling cantik lepas subuh ke bang? Lepas subuh. Okey, kalau macam contoh korang nak serang balas. Ni satu lagi ilmu. Dah halang-halang tanya macam ni. Ni aku bagi ilmu ni. Okey. Nanti besok hantar Kenny Rogers ke office, okey? Boleh ke macam tu? Tak hantar Kenny Rogers ke office, ilmu ni tak sah. Okey, satu lagi ilmu. Kalau korang nak membalas, kalau korang nak membalas, kan kalau korang dah sakit teruk kan, korang dah sakit teruk ni, siapalah yang buat aku ni? Kalau korang nak balas, buat sendiri je. Tak payah jumpa dengan perawat-perawat ke Tok Bomoh, tak payah. Korang buat sendiri je. Cara dia adalah selepas korang solat subuh, lepas korang habis solat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
Kemudian kau bacalah ayat apa ke, ayat kursi ke, baling kursi ke apa tadi yang macam abang tadi tu kan, yang tak percaya semua benda tu. Bacalah ayat apa sekalipun. Syarat dia tak boleh bangun daripada sejadah. Tak boleh bangun daripada tikar sejadah. Tak boleh bangun. Jangan bangun daripada tikar sejadah. Jangan bertegur dengan sesiapa pun. Bini panggil ke, anak panggil ke, tak boleh tegur dengan sesiapa pun. Pasal tu kalau kita nak membalas ni, kita kena duduk tempat tu kalau boleh kita sorang-sorang je. Okay, ini untuk yang dah tak tahan dah kena sihir terlampau teruk. Okay, apa yang korang perlu lakukan lepas korang dah baca lah Al-Fatihah ketiga kul ke apa benda, korang baca ayat kursi tu 100 kali. Jalan terus tanpa henti. Dah buat tahu. Ini salah satu cara yang saya melawan dengan Tok Bomo yang hantar serangan pada saya. Ini salah satu cara saya. Okay, yang saya ajar ni saya buat sendiri. Okay, andai kata waktu kau jalan ayat kursi 100 kali tu tiba-tiba muntah darah dan sebagainya, alhamdulillah. Okay, serahkan sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Tapi kena yakin, buat tu kena yakin. Tak boleh bertegur dengan siapa pun. Pejam mata korang, jalan ayat kursi tu, ambil tasbih, jalan ayat kursi tu 100 kali. Jalan terus. Okay, jalan terus. Tapi tak boleh stop. Kalau buat separuh, buat lagi ni tak boleh, tak jadi. Dia kena jalan kursi 100 kali. Dia ada dua kaedah. Satu lagi ni berat sikit. Satu lagi ni daripada isyak nak membawa ke subuh. Okay, daripada isyak nak membawa, lepas solat isyak sampai ke subuh, kau kena jalan tu 99 nama Allah. Asmaul Husna tu bawa sampai ke subuh. Itu pun lagi kau. Tapi mampu dengan tak mampu je lah. Niat macam mana bang dah buat tu, niat lah tak ada Allah, bukan kita balas, Allah yang serah. Kita serah pada Allah Ta'ala lah. Masa korang jalan ayat kursi tu 100 kali tu, ya Allah Tuhanku dalam hati, ya Allah Tuhanku aku terseksa sangat, ya Allah. Ya Allah Tuhanku pulangkanlah balik. Pulangkan kan. Dengan kekuasaanmu ya Allah kau pulangkan balik benda ni pada dia. InsyaAllah akan sampai benda tu. Biar Allah Ta'ala yang pulangkan. Jangan korang pergi jumpa bomoh. Lepas tu korang pun pergi buat balik. Seumpama kau dengan dia sama je lah. Dia hantar jin ni pun hantar ni pun hantar jin ni hantar jin. Lepas tu sampai bila aku nak balik? Ini pun dah pukul 4 pagi tak balik. Ini hantar jin, sini hantar jin, sini hantar jin. Habis bila aku nak balik kalau macam tu? Jangan sampai bini aku yang ceraikan aku. Ustaz, ada tak perawat datang? Saya tak buat kat rumah lah bang. Kalau saya buat kat rumah nanti kesian lah yang lain-lain kan. Saya tak ada macam orang nak pergi Johor lah, pergi tu saya tak ada. Tapi ada je perawat-perawat yang buat macam tu. Saya tak ada macam tu. Saya kalau saya tak, saya adab saya adat saya, awak sakit awak cari saya. Macam tu juga awak sakit nak pergi hospital. Awak sakit awak kena pergi hospital. Bukan hospital datang rumah. Hospital tu takkan datang rumah kecuali ambulans lah. Okey, adab dalam merawatan dengan saya, awak sakit awak kena datang jumpa saya. Bukan saya cari awak. Macam itulah. Tak cari saya pun tak apalah, ramai orang lain ada. Ustaz pernah kena sihir? Pernah. Saya dalam live kena muntah darah pun pernah. Saya pernah diuji. Dalam live saya, siapa yang ada WhatsApp PKP, saya pernah diuji dengan muntah darah. Lepas saya turun daripada live, saya sampai muntah darah pun kena juga. Okey, Wak Imam perawat sekalipun boleh tak kena serang? Boleh. Cuma tak adalah seteruk mana sebab kita ada protect, bentengkan diri. So bila jadi kejadian tu baru saya lebih berhati-hati. Baru saya boleh lebih berhati-hati. Oh, dekat dalam live ni pun banyak juga yang nak test ilmu. Saya pernah kena muntah darah. Orang tu yang buat pun saya tahu, tapi saya tengok tak jadi apa pun. Macam tu juga kan. Macam tu biar je lah. Ustaz, kalau mimpi arwah bapa hidup balik, apa maksudnya? Arwah bapa hidup balik tak ada kena-mengena dengan sihir lah. Tak ada kena-mengena dengan sihir. Bagi hadiah Al-Fatihah ke apa kat dia. Rindu kot, rindu. Weh, 800. Weh, ni first time ni. Kalau boleh sampai 1M. 1M ni first time sejarah saya buat live. Kalau saya dapat 1M like. Okay, sejarah lah ni kan. Terima kasih banyak lah yang bagi sokongan. Kalau korang banyak bagi sokongan ni, saya pun lagi seronok nak buat live, kongsikan ilmu kan. Semangat dia semangat. Ada setengah orang cakap tak apa, tak ada orang pun tak apa, yang penting orang-orang yang bagus-bagus di dalam ni, 3-4 orang pun tak apa. Kalau dah 3-4 orang yang kau buat TikTok tu dah kenapa? Kau panggil 3-4 orang tu duduk kat kedai kopi dah. Kalau dalam live ni kita memang kena view tu penting. View tu sangat penting. Okey, macam itulah maksudnya. Hari-hari tunggu live Ustaz hantar. Siapa yang nak tunggu live saya, tekan loceng tu. Sebab saya jarang nak buat live macam ni. Saya akan buat live secara mengejut. Okey, mengejut. Bila ada kes-kes menarik, saya akan buat live. Saya tengok kes, okey, ilmu pemisah.
Sebab korang selalu bertanya pasal sihir pemisah. So kebanyakan perawat dia akan bagi tahu je sihir pemisah ni macam mana. So korang tak tahu pun bila kita ruqyahkan jadi macam mana kepada orang yang kena sihir pemisah tu. So kita tunjukkan ini dia sihir pemisah. Jadi baru kau faham, oi macam ni rupanya teruk. Rupanya aku pun ada macam tu. Rupanya aku pun kena macam ni. Kau datang dulu kat aku. Nanti aku tahulah macam mana nak buat. Okey. Nanti aku tahulah macam mana nak buat. Jom pakat dapatkan 1M light. Okey. Nanti tahulah macam mana aku nak buat. Okey. Ini saja 4 kes punya pemisah. Okey. Lepas tu kena hati-hati buat yang mana dah berkahwin. Hari ni saja saya merawat kes sihir pemisah 4 kes kot. Hari ni saja kes sihir pemisah 4 kes. Okey, 4 kes. Kat Jabatan Agama aku tak tahulah berapa banyak. Minggu ni saja merawat kes sihir pemisah. Saya ambil daripada hari Isnin statistik sihir pemisah. Statistik, aku bagi statistik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kes sihir pemisah bang. Okey, 15 kes sihir pemisah. Itu tangan aku, tangan perawat lain aku tak tahu. Okey, 15 kes sihir pemisah. Sihir pemisah ni memang tengah top di kalangan masyarakat. Sebab apa tengah top? Sebab sekarang kerajaan tengah tak ada duit, masyarakat pun banyak tak ada duit, jadi dia akan tangkap lelaki-lelaki yang berduit. Okey, dia akan tangkap lelaki-lelaki yang berduit. Okey, siapa yang hantar sihir pemisah ni? Yang hantar sihir pemisah ni adalah orang yang suka pada diri kita. Okey, orang yang suka pada diri kita, dia akan buat kita bercerai dengan isteri kita, dengan isteri kita. Kenapa dia memilih suami orang? Sebab suami orang very good. Very good guys. Suami orang dia banyak pengalaman. Okay, dia banyak pengalaman. Dia tahu macam mana nak jaga hati wanita. Dia tahu macam mana komunikasi dengan wanita. Kalau orang bujang ni gelojoh, tu tengok jugalah dia tengok CD berapa banyak. Kalau dia tengok CD banyak, mungkinlah dia ada pengalaman sikit. Tapi kalau kurang tengok CD, dia gelojoh. Pasal tu banyak kena sihir pemisah ni dekat pasangan suami isteri, suami ke, banyak yang kena dekat suami. Tetapi sihir pemisah ni biasa dia akan attack dekat wife. Dia akan attack dekat isteri yang akan kena teruk biasanya. So macam contoh korang kena sihir pemisah, kalau sampai tahap korang punya period dah tak teratur, hari-hari dah rasa sakit mencucuk-cucuk, bila bersetubuh tiba-tiba rasa macam benda tajam, itu semua dah berat. Lepas tu ada kes yang jenis bila bercakap dengan bini ni, dia call dengan bini dia bila cakap, yang kat mana? Yang dekat office ni bang. Tetapi ada bisikan seolah-olah isteri dia tengah bersama dengan orang lain. Ini sihir pemisah yang sangat berat. Okey, korang akan sentiasa berfikiran negatif dekat pasangan korang. Ini bukan reka-reka. Okey, adakah sihir pemisah selepas bercerai settle? Tak settle. Kalau korang kena sihir pemisah, kemudian korang dah bercerai, sihir pemisah tu dah berjaya, tetapi sihir tu masih ada lagi dalam badan korang. So apa pula tugas yang dia akan buat? Dia akan menyekat rezeki dan jodoh kamu. Okey, selagi sihir itu tidak dikeluarkan, selagi itulah akan jadi masalah. Okey, macam tu juga dengan ilmu pengasih. Katakanlah Uzai kawan dengan Minah. Okey, Uzai kawan dengan Minah. Masa Uzai kenakan Minah ni, dia dah kenakan ilmu pengasih. Kemudian lama-lama Uzai tinggalkan si Minah. Minah pula berkawan dengan si Abu. Okey, berkawan putus. Okey, lepas tu Minah berkawan dengan si Ali. Kawan-kawan putus. Lepas tu si Minah ni tadi kawan dengan, kita ambil nama siapa? Nazli. Kawan dengan si Nazli. Okey, kawan dengan Nazli ni kahwin. Okey, antara Uzai, Ali, Abu tadi, semua, Minah ni kahwin dengan contoh. Kahwin ni contoh, saya bagi contoh. Kau jangan nak menggelabah sangat pasal sana. Tukar blok orang. Ni contoh. Okey, dia kahwin dengan ni. Adakah sihir pengasih yang mula-mula dengan Uzai tadi clear? Tak. Hubungan yang tadi yang terakhir tadi, perkahwinan yang terakhir tadi akan dapat sampai ke tahap perceraian. Pasti akan sampai tahap perceraian sebab ilmu pengasih yang mula-mula tadi tak clear lagi. Okey, pasti akan sampai perceraian. Dan dalam minggu lepas ada beberapa kes saya rawat kena ilmu pengasih dah sampai anak 3-4 orang. Okey, dia dah kena ilmu pengasih daripada suami dia sendiri. Anak pun dah 3-4 orang. Apabila kita rawat, kita kesan ada ilmu pengasih. Cuma saya tak sampai hati nak cakap siapa yang buat. Saya tak cakap lah, saya diam. Okey, saya cakap dengan dia, ni berat. Kalau saya dah buka ikatan ni nanti, awak dah jadi balik diri awak sendiri. Dan apabila awak jadi balik diri awak sendiri, dekat situlah masalah. Okey. Jadi dia kata tak apa ustaz, buka. Kita pun buka lah. Bila kita dah buka ikatan tu,
Dia balik-balik rumah dia, dia kata, kau siapa duduk? Dia cakap dengan suami dia, kau siapa? Macam mana aku boleh kahwin dengan kau? Macam mana aku boleh kahwin dengan kau sedangkan dulu aku benci dengan kau? Kau bayangkan macam mana suami dia nak jawab. Okay, sebab tugas saya merawat. Nak tak nak saya kena rawat lah. Sebab benda yang berkaitan dengan sihir, saya tak boleh biarkan. Bila dia balik, dia cakap, kau ni siapa? Macam mana aku boleh kahwin dengan kau? Sedangkan aku dulu tak suka dengan kau. Pasal tu, abang-abang, kakak-kakak nak dapatkan seseorang, janganlah gunakan jin macam ni. Once abang gunakan benda ni tidak akan berkekalan lama. Dengarlah cakap saya. Abang jumpalah Tok Pekong Siam ke, abang duduk dalam Tok Kong Siam ke, abang jumpa dengan apa, wali langit ke-7 ke, langit ke-12 ke. Apabila benda ni berkaitan dengan jin, pasti benda ini tidak akan kekal lama. Okey. Kebanyakan orang yang gunakan ilmu pengasih ni, kebanyakannya dia nak buat touch and go je. Dia dah buat ilmu pengasih, dia dah dapat main apa semua, dia akan tinggalkan. Tetapi Allah Ta'ala tu nak uji. Okey, Allah Ta'ala tu uji macam mana? Dia bagi ikat hati korang. Kau bagi ilmu pengasih kat perempuan ni kan, dia bagi kau penuh kasih sayang pula dengan dia. Bila kau dah ada kasih sayang dengan dia pula, dah kau akan sangkut dengan perkahwinan. Apabila sangkut dengan perkahwinan, dah dapat zuriat 2-3 orang. Dah dapat zuriat 2-3 orang, pum kantoi yang korang kena ilmu pengasih tadi. Jadi ilmu pengasih ni jadi macam mana? Akan memecah belahkan kehidupan korang. So sama ada nak dapat minyak cenuai ke, nak dapat pengasih-pengasih diri ke, berhati-hati di jalan raya. Okey, tu sesi kedua pula, sesi ketiga. Apa dia? Kertas novel. Ni just saya bagi tahulah. So kalau siapa yang nak pakai minyak cenuai ke senyonyoh ke, lantak korang lah. Kan, sebab ikut macam mana pun putaran bumi ni bulat, macam mana pun mesti akan kena. Okey, macam mana pun mesti akan kena. Sekejap, apa ni? Sama pengalaman saya dengan ilmu pengasih. Yang dah kena dia akan faham, yang tak kena dia tak faham. Macam Katie Farira, dia dah kena dia akan faham, tak kena dia tak akan faham. Tak kena dia akan kata benda ni lakonan. Dah kena nanti aku gelakkan kau. Padan muka kau, aku cakap. Padan muka kau. Ayat kursi tak betul. Kursi tu aku baling kat kau nanti. Geramnya aku. Ayat kursi kau cakap macam-macam. Kau datang merawat dengan aku, kursi tu aku baling kat kepala kau. Tapi aku tak ada cakap baling kat kau. Aku cakap baling kat jin. Kau tak cakap apa. Tapi kursi dah sangkut kat kepala kau. Macam itulah maksudnya. 1M like sikit lagi. Aduh, saya gurau-gurau juga. Dalam gurau saya ada keilmuan, insya-Allah. Miss Lina Thomas datang. Aku punya sultan aku dah sampai. Miss Lina Thomas. Mana Miss Lina Thomas? Mana duit USD tu? Cuba tengok jadi macam mana. Kau sawit. Kau follow saya cepat. Udah sawit ni. Cepat. Selalu saya kan aku cakap sultan aku dah sampai. Thank you Miss Lina Thomas. Dia pakai US dollar. Okey lah, boleh lah. Dia bukan orang Malaysia, dia United States America. Kau ingat aku tak ada kawan-kawan Amerika ke? Ada. Esok tak ada kah? Esok cuti, mana boleh terus. Sabar. Booking dulu, nanti start balas satu-satu ya. Sabarlah kak. Akak dah suruh saya balas WhatsApp, saya rawat, saya potong limau, saya mandi limau apa semua. Bila masa pula aku nak membalas? Sabar, relax. Okay. Mimpi nenek tua. Apa ni? Ni cerita pasal nenek-nenek ni best sikit. Mimpi nenek tua bang, bagi ijazah macam mana pula nenek tu boleh bagi ijazah? Mimpi. Dia bekas pensyarah ke? Mimpi nenek tua bang, lepas ijazah macam mana bang? Lepas ijazah. Lepas ijazah. Ijazah apa ni? Kau ambil ijazah apa tu? Kau ambil ijazah apa? Ijazah rumah tangga ke apa? Tangkap Uzai sekarang. Macam-macam korang. Macam-macam tangkap aku. Dia tak follow aku Kalau ada gigitan macam tinggal kesan macam taring menusuk tubuh tu, tanda sihir ke? Tanda sihir tu tak? Okay, kalau kata kesan lebam menusuk tubuh tu, dia macam ni. Kalau kata korang mimpi ular patuk, okay, ni ular patuk ni, terima kasih banyak lah kereta api. Kau nak hantar pergi mana, Mekah ke ni? Kalau naik kereta api boleh pergi Mekah ke? Sekejap aku pejam mata, tak sampai. Dia kena kapal terbang. Private jet. Dia kena jet, private jet pun sampai. Terima kasih banyak.
Nampak orang duit US dollar nampak. Beza banyak tu. Boleh, aku tunggu dulu. Apa tadi soalan aku dah. Okey, dengar sini. Kalau korang kena mimpi berkait dengan ular. Okey, mimpi gigitan ular. Mimpi gigitan ular ni 90, tak boleh 90% serangan sihir tu dah berlaku. 1 Okey? M like. Terima kasih banyak. 1.0 M like. Thank you yang tekan-tekan tu. Mudah-mudahan Allah Taala limpahkan rezeki korang, permudahkan urusan korang, jauhkan korang daripada gangguan sihir. Peace. Yang mana tak dapat zuriat, Allah Taala permudahkan. Okey. Yang mana tak dapat skill, nanti sekejap lagi saya bagi skill macam mana dapatkan zuriat cepat, kan? InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa soalan tadi aku dah lupa dah. Apa lah? Aku dah lupa tadi. Pasal ular. Pasal ular. Okey. Bila kata korang dapat mimpi ular mematuk, ataupun ular tu mengintai, ataupun ular tu mengesot, nampak dalam mimpi korang, 90% gangguan sihir tu dah ada. Serangan tu dah ada. Macam mana aku nak kira peratus, kena guna kalkulator. Okey? Maksudnya macam tu. So tengok, kalau kata ular tu patuk dekat bahagian tangan, biasanya bahagian tangan korang ni akan rasa kebas, akan rasa sakit, akan rasa something wrong, akan rasa tak kena. Kalau dia patuk dekat bahagian kaki, biasa kaki korang akan masalah, akan rasa sakit, akan rasa berat, akan rasa bengkak. Jangan biarkan benda tu berlarutan. Kalau dah ada simptom-simptom macam tu, dapatkan rawatan segera. Kalau sihir-sihir melalui santau angin dah masuk dalam badan korang, kalau korang tak rawat, benda ini boleh ke arah kanser. Jangan main-main, okey? Tu maksud dia. 1M dah. Terima kasih banyak lah. Gila lah 1M Screenshot 1M. Besok nak buat apa? Nak buat poster. Peace dulu. Dah ke belum? Okey, dah. Dah. 1M Saya mimpi orang muntah hitam tu santau tak? Santau. Ready untuk gold coin tak? Ada orang nak pergi gold coin. Kejap. Kejap Miss Lina, dah record screen ni. Kejap Miss Lina. Okey Miss Lina, down. Okay, cepat. Gold coin. Harimau ke gold coin? Gold coin. Tak payah harimau lah. Tak payah banyak-banyak lah. Korang bazir je. Ready? Nampak tu dah buayan. Dapat buayan. Tahniah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nanti ada yang marah tak? Tak ada kan? Boleh pula. Siapa yang marah kita hantar ke bulan. Jangan takut. Kalau mimpi harimau hitam, serangan sihir pun boleh jadi. Sakit keturunan pun boleh jadi. Terima kasih banyak yang bagi gift. Terima kasih bunga-bunga kubur ni semua. Terima kasih. Mana kau dapat bunga kubur banyak ni? Terima kasih banyak. Okey, insyaAllah apa yang korang bagi dekat gift ni saya tak pakai pun duit-duit ni semua. Saya akan buat, insyaAllah saya akan buat panggil anak Tafiz. Nanti kita buat kenduri doa selamat sama-sama insyaAllah. Mimpi nenek tua ni ke arah saka keturunan tak? Biasa orang dapat mimpi nenek tua ni, biasa dia akan ada kelebihan mengurut, biasa dia ada kelebihan mengandam. Kalau ada kelebihan-kelebihan macam tu, ke arah saka keturunan. Okey. Ada orang minta skill Ustaz. Ada orang minta skill. Skill apa? Ustaz ni nak bagi skill zuriat. Skill apa? Skill zuriat nak dapat cepat. Nak dapat cepat anak. Apa yang susah sangat kau dapat nak dapat cepat anak pun korang tak pandai. Korang kahwin pandai. Aku tak bawa patung. Kena bawa patung. Okey, buat orang-orang kat luar sana yang tak dapat zuriat, ada kalanya zuriat ni tak dapat bukan kerana jin. Ada kalanya skill kita tak kena, tak tepat. Okey. Nak kena ajar ke? Kejap lagi kan kena ban pula ni ajar skill ni tak? Pakai bantal. Okey, aku ajar yang simple lah. Simple tapi mujarab. Okey, kadang-kadang bukan jin yang salah. Kadang-kadang kita punya skill yang salah sebab kita kurang bimbingan kaunseling. Okey, kita kurang bimbingan kaunseling. Okey. Cara untuk mendapatkan zuriat cepat, pertama sekali jangan gelojoh. Kau jangan nak mentutoh aja kerja kau. Bawa sabar dulu. Kena bagi dua-dua feel dulu.
Kau kena bagi bini kau banjir sampai rumah sebelah dulu. Kau jangan tiba-tiba nak tutuh je. Kau nak lepaskan diri kau je. Lahanat ni lelaki. Kan? Kau jangan nak gelojor. Sabar. Kau kena bagi feel kat rumah kau. Barulah benda baka-baka yang elok tu keluar. Baru baka-baka lawyer, baka-baka magistrate tu ada. Kalau kau gelojor, dia tak keluar yang magistrate. Yang dia keluar penyakit dadah nanti. Okay? Kena bagi bini kau tu feel dulu. Biar dia punya air banjir sampai jiran sebelah. Okay, tu pertama. Yang kedua, bila nak bersama tu nanti, bila contoh bini kau tengah baring, bini kau ni bini kau. Bini kau bukan bini aku. Bini kau macam ni. Ambil bantal, letak kat bawah pinggang dia. Dua bantal. Ni contoh bantal. Letak bantal dua kat bawah pinggang. Jadi kedudukan dia akan macam ni. Lepas tu, hantar tembakan tepat pada sasaran. Itu je cara dia. Apa yang... aku tak. Hantarkan peluru pepandu tepat pada sasaran. InsyaAllah. Skill ni aku malam pertama dah sangkut dapat anak nombor 1 dah. Apa yang susah? Kan? Tak ada susah. Sebenarnya korang yang tak faham sebab gelojor. Jangan gelojor. Orang wanita ni tak boleh gelojor. Orang wanita ni dia nak feel. Dia kena feel. Kau kena belai dia dulu. Kau tiba-tiba nak tutuh je. Nak lepaskan diri kau mana boleh. Okay? Tak boleh macam tu. Kan? Jangan pentingkan diri. Kan? Orang lelaki ni suka pentingkan diri. Ambil. Yang mana yang tak dapat anak tu tadi. Ambil yang saya ajar ni tadi. Ambil bantal. 2 bantal letak kat bawah pinggang. Yang dah kahwin. Yang belum kahwin kau jangan test pula. Yang dah kahwin saja. Ambil bantal, 2 bantal letak kat bawah pinggang. Nanti kedudukan bini tu akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam tu. Okey, 2 bantal tu kat bawah. Okey, lepas tu tembak lah. Serang lah. Tembakkan biar tepat. Jangan kau tembak kat dinding pula. Takkan dinding kau nak beranak. Kan? Okey, lepas tu itu je lah. Itu kau buat je lah macam tu. Lepas tu bantal tu pula 2 bantal. Tengoklah bantal apa kau pakai. Janganlah kau pakai kekabu. Kau nak zuriat yang bagus. Beli bantal yang 100 lebih tu. Yang letak badan tenggelam. Kau kalau beli bantal kekabu keras, bini kau pun sakit. Kan? Jangan kau dekut. Kau nak dapat zuriat, kau beli bantal RM10. Beli yang 100 lebih tu. Janganlah kedekut sangat. Kau kedekut. Kau kedekut nak mampu. Nak dapat zuriat, kedekut nak mampu. Kan? Bagi dia seronok sikit. Beli bantal yang harga 100 lebih tu apa. Bantal apa aku tak tahu. Aku punya bantal semua letak kepala tenggelam. Macam tu. Bagus betul. Ini kau beli bantal kekabu. Kadang-kadang yang paling lahanat sekali, beli bantal second hand. Pun ada juga. Bantal second hand pun boleh. Kan? Janganlah kedekut. Beli Ustaz, yang ada orang tanya Ustaz. Beli yang 100 lebih tu. Kalau atas mesin basuh boleh Ustaz? Boleh. Kalau kau mampu atas mesin basuh, cubalah. Tapi kau pastikan kalau buat dekat mesin basuh, jangan sampai bini kau masuk dalam mesin basuh tu. Sat lagi dia berpusing. Satu hal. Dah aku Dia cakap ni aduh. kalau boleh Jabatan Kesihatan Masyarakat, Jabatan Kesihatan jangan masuk dalam live aku. Alah. Jabatan Kesihatan jangan masuk, kan? Macam itulah. Apa yang aku boleh ajar, aku ajar lah. 69. Tak kisahlah kau nak 69 ke 72 ke 82, 83, 84. Ikut engkau lah. Kau punya skill pandai-pandai lah. Tapi jangan gelojor lah. Jangan gelojor. Hidup tak ada gelojor. Banyak kes macam tu gelojor kan. Lepas kat diri kau je. Bini kau kesian nanya kan. Terkotak kanting lah, terkebir-kebir lah bini kau. Contoh kan. Yang orang lelaki jangan gelojor. Relax man. Come on man. Macam tu lah. Ada orang tip anak kembar. Terima kasih. Terima kasih banyak ni pasal apa keluar love. Tip anak kembar. Anak kembar. Okay, tip anak kembar saya tak tahulah. Yang ni saya biasa dengar orang bagi tahulah. Tip anak kembar ni dia kena makan pisang emas kembar. Cari pisang emas kembar ataupun cari benda-benda yang kembar. Tapi kalau korang memang tak ada keturunan kembar ni, payah pun nak dapat anak kembar. Okay, kalau ada keturunan kembar ni, insya-Allah lah. InsyaAllah boleh dapat anak kembar. Tapi biasanya susah nak dapat anak kembar ni. Tapi korang cari pisang emas yang kembar ke. Kan? Tapi kau jangan bagi alasan abang ni teringin sangat anak kembar disebabkan ayang tak boleh bagi anak kembar. Terima kasih. Dapat Puteri lagi emas. Puteri Santubong pula. Disebabkan ayang tak boleh bagi anak kembar. Jadi abang kena cari yang lain untuk dapatkan anak kembar. Kau jangan bagi alasan macam tu. Kan? Itu nama nak kena kapak nama dia. Okey. Bagi saya lah, kalau cerita pasal zuriat, bagi saya apa yang Allah Ta'ala dah kurniakan pada kita, itu yang terbaik sebenarnya. Tak kisahlah kau dapat anak lelaki ke anak perempuan, itu bukan persoalan. Kau mengidamlah macam mana pun. Kalau Allah Ta'ala tu kata dia tak bagi juga. Jadi apa yang Allah Ta'ala tu bagi pada kita, ambil saja. Kan? Ambil, jaga baik-baik.
Ustaz, kalau keturunan ada sumpahan macam mana? Sumpahan apa tu? Batu belah, batu bertangkuk ke apa? Turunan sumpahan apa ni? Sumpah macam mana? Yang keturunan kau dah sampai nak bersumpah-sumpah tu dah kenapa? La ilaha illallah. Okay. Oh, lama dapat kunci hati. Alamak, dia dah kunci hati aku ni, pisang ni. Ustaz, mimpi gigi bawah tercabut. Kalau daripada rawatan, daripada dalam masuk rawatan tak ada apa-apa. Tapi kalau daripada tafsir mimpi tercabut gigi ni biasa orang terdekat kita nak meninggal. Tapi saya tak suruh percaya, ini tafsir mimpi saja. Okey, daripada rawatan benda tu tak masalah, tak ada masalah. Makcik tu mana? Makcik tu kat luar tengah bersembang. Dia tengah dah happy dah tu. Sabar kejap. Sekejap lagi baru kita panggil. Saya tengah nak kunci badan dia je. Nampak tu? Sekejap. Tunjuk CCTV. Makcik tu tengah sembang kat luar. Mana ni? Nampak tu? Nampak tak? Tak nampak. Tak boleh zoom. Boleh zoom Boleh zoom. Boleh Nampak? Nampak? Makcik tengah sembang. Nampak? 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 Apa benda ni? okay. Nampak? Nampak? Makcik tengah sembang. Biarlah dia sembang dulu. Nampak? Jangan takut lawan. Apa kau nak takut dengan setan? Macam itulah. Sembang dengan siapa? Dengan saya punya staff lah. Saya ada staff. Dekat pintu depan kaunter saya ada staff. Takkan kau ingat dia sembang dengan jin ke apa? Adalah orang yang dia sembang. Terima kasih banyak Puteri Santubong. Mana pula kau dapat bunga kubur banyak ni? Aduh. Terima kasih banyak. Baik dan tak nampak Pak Arab kan? Apa dia? Sebab dia tak nampak Pak Arab tadi. Pak Arab mana ya? Ni Pak Arab. Ingat sembang dengan jin tak? Ada orang dia sembang. Dia biasa pesakit bila dah clear badan dia jadi seronok lah. Tapi akak ni tak settle lagi sebenarnya ni. Nanti kena tengok juga sebab dia ni dah terlampau berat. Tapi saya dengan rawatan dengan saya tak semesti kena datang banyak kali. Kalau kau rasa badan kau dah okey, dah lah. Okey. Satu lagi aku nak kongsikan dengan korang. Kalau korang berubat dengan satu-satu perawat, selama ni tulang ke belakang kau sakit, itu sakit, ini sakit. Bila kau dah berubat dengan seorang perawat tu, dah okey. Engkau tak payah sibuk nak pergi scan lagi dengan perawat lain. Sebab laluan itu akan terbuka. Kalau kau dah sembuh macam mana sekalipun, kau pergi tanya dengan perawat lain, confirm perawat tu kata tak sembuh lagi. Faham tak? Dia tak akan cakap dah sembuh. Dia cakap tak sembuh lagi sebab kau kena rawat dengan dia pula. Dah kau rasa badan kau dah okey, hubungan suami isteri kau dah okey, dah lah. Apa yang kau nak di scan lagi kan? Ini semua cari masalah dah boleh. Okey, cari masalah. Okey, dah ada apa-apa soalan tak? Tak ada apa-apa soalan, aku nak tidur dalam live ni. Tidur dalam Okey. tak sebut tu. 1.1 view. Kalau tak ada soalan, aku nak tidur dalam live ni. Aku nak buat rekod ni. Ustaz, ini satu soalan. Ustaz, kalau mimpi perempuan mengandung, lepas tu baby dalam perut bergerak-gerak, apa maksudnya? Kalau mimpi mengandung ni biasa kat rasa keturunan. Okey, kalau kata mimpi baby lepas tu gugur, masalah tu gangguan sihir. Kalau kata korang mimpi baby lepas tu gugur, kena dapatkan rawatan segera. Okey, benda tu bahaya. Okey, sebab benda tu umpama macam makan benda dalam kandungan. Kan, macam tu. Pernah ke Ustaz kes macam tu? Apa tu? Kes macam mana? Ustaz, kes macam Ustaz. Macam mana? Kes mana? Kes mana? Ustaz KP, Ustaz cakap tadi. Apa pula tak pernah jadi pula? Apa yang kita cerita semua yang pernah Apa yang saya cakap ni benda yang pernah jadilah. Benda yang biasanya pengalaman saya sendiri merawat lah yang saya cerita. Benda yang saya cerita tu benda yang pernah jadilah. Faham? Tadi kes tu ada kes yang baru-baru ni pun ada. Tak tahu cerita apa akak tu kan. Anak dalam kandungan dia tak boleh trace. Saya pun lupa nak WhatsApp dengan dia. Perut dia besar. Perut dia dah besar dah. Memang ada kandungan. Tapi doktor check semua, hospital check, tak ada kandungan dalam perut dia. So macam kes-kes macam tu tak boleh beranak dekat hospital. Dia kena cari bidan. Saya dah ajar lah dengan bidan-bidan tu pun saya dah ajar dah macam nak buat. Mudah-mudahan lah kita doakan akak tu selamat lah. Tu anak yang pertama tak silap. Anak pertama dia.
Okey, masa kita pegang perut dia nampak kaki tu tendang. Memang kaki dia tendang lah. Tapi bila dia check dengan hospital kerajaan, hospital swasta, sampai ada doktor yang kata dia gila. Perut dia besar, bukan busung. Memang ada benda tendang kat dalam perut dia. Ada. Lepas tu ada juga kes yang jin asyik, contoh jin bersetubuh yang sampai boleh bersetubuh. Ada kes satu budak perempuan kat Sarawak macam tu juga. Dia datang berubat kat sini. Dia tak kahwin, dia tak ada boyfriend, tapi ada kandungan dalam perut. Okey, tapi kandungan tu mati di luar rahim. Okey, luar rahim ke dalam rahim ke, tetap aib bagi diri dia. Pasal tu yang mana perempuan-perempuan yang biasa bukan perempuan je lah, lelaki pun banyak kot mimpi bersetubuh ni. Mimpi bersetubuh ni mula-mula yang masa akhir balik tu standard lah. Masa yang korang naik atas kapal Titanic, tiba-tiba kau bersetubuh, kau tolak pasangan kau jatuh daripada laut, itu standard. Okey, sebab mimpi yang pertama tu, mimpi atas kapal Titanic tu, itu mimpi akhir balik nak boleh. Pasal tu kau tolak pasangan kau jatuh daripada kapal Titanic, sebab itu bukan pasangan kau yang rasmi. Okey, selepas tu kalau korang banyak tengok VCD lucah ni pun kadang-kadang dapat juga mimpi bersetubuh juga, sebab korang terbawa dalam mimpi. Okey, yang ketiga, kalau korang dapat mimpi yang seolah-olah benda tu macam benar-benar berlaku, yang ni yang bahaya. Seolah-olah bila kau bangun tidur, macam malam tadi aku dah bersetubuh dengan seseorang. Okey, lepas tu korang dah mula murung, korang dah mula tak nak bergaul dengan orang, korang dah mula tak nak bercampur dengan orang apa semua. Ini bahaya. Okey, itu bahaya. Kalau mimpi ayah kita kena kejar ular, cuba tanya dengan ayah sihat tak? Okey, kalau awak dapat mimpi ayah awak kena kejar dengan ular, berkemungkinan besar ayah awak dah terkena serangan sihir. Kerap mimpi buaya masuk. Mimpi buaya ni mimpi saka bang, mimpi saka keturunan. Ustaz, saya mimpi pegang baby, lepas tu bagi balik dekat orang lain. Bagus. Tu tak ada apa, bagus satu mimpi tu. Mana kata awak tak terima saka keturunan tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Jin Mak Saleh. sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim. Dah sebatang panggil akak kau suruh. Sallallahu alaihi. Dah lipat setengah dah ni. Allahumma. Ya, akak dia duduk mana? Masa maju kan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kenapa saya kerap mengigau? Tak payah tidur lah. Kalau tak tidur tak mengigau. Mengigau tu tak ada apa. Mengigau ni kadang-kadang diri sendiri je. Ustaz, jawab pertanyaan saya. Ui, marah ni. Saya pun baru tahu benda macam ni. Dah kenapa? Benda apa tu? Apa yang telah terjadi? Macam ni soalan ni. Macam nak baling ayat kursi aku ni. 4.30 dah Ustaz. Out dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak habis lagi tugas saya ni. Saya nak kena panggil akak tu masuk balik. Terima kasih semua moderator yang membantu mengontrol jin-jin dalam live kan. Terima kasih banyak. Tak ada video apa ke? 3.3. Kat komen pun cantik-cantik lah. Tak ada komen jahat lah. Bagus. Mimpi digigit singa. Singa tak ada apa bang. Singa tak ada apa. Abang nak cakap abang ada saka singa ke apa? Tak ada. Abang jangan mimpi. Dekat Malaysia saka singa tak ada. Kalau tak nak bagi singa tak apa. Okay, dalam Malaysia dia sampai level harimau je bang. Singa tak ada. Mimpi terjun bangunan. Mimpi terjun bangunan tu petanda-petanda awal saka keturunan nak menghampiri kita. Tu petanda awal. Okay, petanda awal saja. Dia tak duduk kat kita lagi. Perhatian Ustaz. Oh, marah betul ni. Siapa yang bagi perhatian Ustaz? Perhatian Ustaz. Kalau kerap lawyer sewaktu nak tidur, adakah itu terkena sihir? Perhatian juga. Jika awak seringkali lawyer sewaktu tidur, itu bukan petanda sihir, itu petanda santau angin. Okey? Terutamanya bila awak bangun tidur, tiba-tiba awak meloya, awak mengeluarkan sesuatu cecair yang itu pahit. Bila awak keluar muntah pahit pagi-pagi, itu adalah petanda awak telah terkena santau angin. Perhatian. Kau nampak tak aku jawab? Jawab aku terus. Bukan Cik Google. Aku mana ada Cik Google jawab soalan. Kau tanya soalan aku jawab terus. Ini tanya soalan Cik Google. Apa barang? Perhatian. Jarang orang nak cakap perhatian.
Marah tu. Marah betul soalan dia tak baca. Santau angin lah. Santau angin kalau korang bangun tidur, tiba-tiba korang rasa nak muntah. Muntah yang korang keluar tu pahit. Dia rasa pahit sangat. Itu santau angin tu. Okay, itu salah satu lah. Kayak santau angin ni banyak jenis. Keluar angin, tu pun santau angin juga. Okay, muntah darah tu pun santau angin juga. Muntah hitam pun santau angin juga. Okay, kalau korang nak pastikan muntah tu dia akan bahagian daripada ulu hati kita sampai kat sini dia akan terasa panas. Masa nak muntah tu dia rasa panas sangat. Dia keluar. Itu santau angin tu. So yang mana kena santau angin tu pergi kat VTT saya tu, ada saya kongsikan kelapa bakar tu. Buatlah kelapa bakar tu. Ke aku nak kena buatkan untuk korang? Macam mana? Macam mana? Wahai Ustaz, wahai pula. Wah, kau dah pakai wahai mambang ni. Ini ajak bergaduh ni. Ustaz mimpi lemas kenapa? Mimpi lemas. Okey, mimpi banjir kalau dalam tafsir mimpi banjir ni makna kata rezeki. Tapi kalau kata korang lemas, kalau kau mimpi banjir lepas tu korang lemas, makna kata serangan sihir. Okey, kalau mimpi lemas tu serangan sihir biasanya. Okey, lebih baik korang tengok bila korang ada mimpi, tafsir mimpi, korang kena tengok simptom pula. Okey, faham Tengok mimpi. Saya mimpi dipatuk ular. Lepas tu korang tengok pula simptom. Tulang belakang kau sakit tak? Ada mimpi terkejut tak? Benda-benda tu kau kena tengok. Kalau dua-dua dah memang ada, tak payah tunggu banyak. Mesej ini telah dipadam. Macam mana kau boleh padam? Kau tak tanya soalan, tiba-tiba dah padam. Kacau ni. Kehadapan Ustaz pula. Masuk air tak besok hari apa? Korang tak kerja ke besok? Macam aku, bos tak apa, pukul berapa aku boleh masuk? Ini best. Pada suatu hari Ustaz. Mana? Oi, kau hajar soalan dia. Pada suatu hari Ustaz, kalau mimpi katak dalam tempayan selalu ada apa tak? Baik. Kalau mimpi katak dalam tempayan, makna kata itu adalah satu petanda gangguan sihir. Cuba kamu tengok dekat bahagian perut kamu. Waktu daripada asar nak membuka maghrib, ada tak tiba-tiba perut kamu membesar? Kalau tiba-tiba perut kamu membesar, dapatkan rawatan dengan segera. Dah. Korang jangan bawa aku masuk air. Aku dah masuk air ni. Dah teruk dah ni. Dah teruk masuk air tadi. Kau dah bawa aku dalam cerita-cerita kartun dah ni. Penat dah aku ni. Dia orang nak bawa aku dalam dimensi lain ni. Kacau betul lah. Omak dia. Kau batik kalau ada. Kau tengok Uzair nampak. Aku buat rawatan, aku yang buat live, sembang dengan kau dia makan. Dia makan dekat sebelah aku. Lepas tu coklat aku pula dia makan habis. Apa pun tak boleh. Lari tajuk. Itu lari tajuk. Kalau kerap mimpi lawan hantu, mimpi buat apa main datang pusat rawatan saya. Terus kita lawan betul-betul. Mimpi lawan hantu tu ada gangguan sihir tu bang. Ustaz, oi, marah. Diminta pesakit 007 masuk ke bilik rawatan dengan kadar segera. Sekian. Nampak. Jabatan Kesihatan masuk lagi. Ustaz ada marah. Bila masa pula ada kerani aku dalam live? Setahu aku kerani aku kat luar. Ustaz, oi. Apa masuk mimpi? Bawa lari bayi sambil dikejar hantu. Oi. Pasal apa pula kau bawa lari bayi tu? Jangan bawa lari, oi. Bayi tu jangan. Oi. Dah. Aku tak masuk air. Bagi pesakit masuk. Pukul berapa nak balik ni? Kurang. Akak tu sampai dah kering dah kat luar.
Tak payah, tak payah. Tak ada apa. Nak kunci. Ambil limau dah tu. Nanti balik continue kat mandi limau besok dengan lusa. Lepas tu tengoklah macam apa-apa benda kat kena maklum balik kat saya. Ni saya kunci badan akak dulu supaya benda lain tak boleh masuk. Maknanya belum settle semua. Tengok pada keadaan lah, tengok keadaan. InsyaAllah banyak dah kita buang tu. Kalau nak settle semua, kita kena sambung rawatan lagi 3 hari ni. Okay, insyaAllah. Akak tengok dulu badan akak macam mana. So macam mana? Kita nak sambung rawatan lagi 3 hari? Tak payah. Kasihanlah Ustaz. Okay, sekejap Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, ya Jabbar ya Mutaqib, hasbunallah, 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 hasbunallah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuqayyiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma. La ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, masukkan ayat kunci ini ya Allah. Rasa badan dah selesa tak kak? Sedap dah, kunci dah. Kepala, bahu kiri kanan, pelipat kiri kanan, semua jari-jari lutut, semua jari-jari tangan. Keluar wahad je, keluar wahad je. Masuk mimpi wajah yang disukai secara kerap. Maksud mimpi wajah yang disukai secara kerap. Tak faham Bias apa ni? Maksud mimpi wajah yang disukai secara kerap. Apa tu? Awak mimpikan seseorang secara kerap kali ke apa? Tak faham. Saya tak faham soalan ni. Kerap mimpi hantu cakar bangunan terasa sakit kat tangan. Gangguan dah tu. Gangguan dah berlaku. Ustaz, On the way salam subuh dari Sabah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, petang buat rawatan, paginya rumah saya terbakar. Pahala Ustaz. Ustaz, petang buat rawatan, paginya rumah terbakar. Lepas tu rumah kau terbakar, berkaitan dengan aku pula. Wih, masalah kau ni. Kunci dekat ni, ulu hati dia satu. Kunci lock dekat belakang. Ustaz, warning jangan keluar rumah. Kak Ros dengan Opah dah ada dalam rumah Upin Ipin. Kena tetak dengan jari. Istighfar lah mati. Kau bawa aku dalam Upin Ipin. Ustaz, apa maksud sihir pukau? Ni pun menarik juga sihir pukau. Sekejap lagi saya terangkan. Sekejap saya settlekan pesakit sekejap. Lepas saya settlekan pesakit ni, saya terangkan pasal sihir pukau. Tasbih ni pakai je kak, jangan buka. Kalau terlupa masuk tandas tu? Tak apa. Dia tasbih ni tujuan tak nak bagi masuk tandas tu sebab kita menghormati alat zikir je. Kalau dah termasuk tu tak apalah. Dia dua je sama. Tasbih ni kena buka waktu masuk tandas, kalau boleh buka, letak dalam beg. Lepas tu yang keduanya waktu bersetubuh nak kena buka. Dan mana tahu nanti dah kahwin, sekarang tak kahwin lagi. Waktu bersetubuh nak kena buka. Bukan apa, takut nanti kan bila bersetubuh terlilit lah tasbih tu dengan suami. Mati pula. Kacau. Kacau. Aku pula yang kena siasat. Orang yang bersetubuh, aku yang kena siasat. Kan? Itulah. Okay, insyaAllah. Macam biasa? Sama. Apa ni, akak ada transport balik tak ni?
Tak ada kat atas tu. Mana kunci? Suasi nak teman ajak. Kalau aku susahkan keluar. Tak apa. Nanti apa-apa bagi tahu balik. Kunci kereta ke mana? Ke kat luar? Kat luar. Okay, bye-bye insyaAllah. Assalamualaikum. Salam tu. Kunci kali barang-barang. Barang. Barang. Itu pagar rumah tu ada lagi tak, Kak? Ada. Nanti pagar lagi, Kak, rumah? Ha? Bawah tu Cina kan? Luar Cina. Bilik akak je. Bilik akak je. Kalau Cina pun masalahnya nak pagar je kot. Mestinya dia masih sapu. Oh, dia masih sapu lah. Tak apalah buat bilik akak lah. Bilik kenal. Bilik je. Macam biasalah, apa-apa nanti maklum balik kat saya. Allah, anak semua dah tidur. Salam tu lah. Apa tadi ya? Aku dah lupa dah. Okay, akak tu dah balik dengan selamat. So, jin-jin ni siapa nak bawa balik? Siapa nak jin ni tadi? InsyaAllah. Nanti bagi alamat kita hantar. Okay, pukau. Pukau ni biasa, pukau ni dia banyak jenis. Pukau ni biasanya penghantaran melalui kadam atas satu-satu niat. Dengar betul-betul Pukau ni penghantaran kadam atas satu-satu niat. Pukau ni banyak jenis. Pukau yang jenis macam mana? Pukau supaya korang ikut aku balik. Tu pun pukau. Pukau supaya korang tiba-tiba tak sedar. Tak sedar dan apa yang aku cakap korang akan buat. Itu pun kategori pukau. Okay? So pukau ni banyak jenis lah. So biasanya pukau dia akan datang macam mana tau? Okay, dengar betul-betul. Akan ada satu angin yang datang dekat bahagian tengah-tengah dada korang. Angin tu kalau korang perasan dia datang sup. Dia akan datang daripada sini. Pukau bermulanya akan datang daripada sini. Hembusan yang ada dekat kita punya ulu hati. So bila dia sampai je angin tu, separuh kepala korang automatik akan pening yang teramat sangat. So bila pening tu sampai, tahu-tahu korang dah tak sedar dah. Okay, cara nak ubat pukau, tak ada cara nak bagi cara apa lah. Nak kena pukau ke? Kalau macam saya, biasa saya buat pengamalan tu je. Nak keluar rumah baca ayat kursi, masuk rumah saya baca ayat kursi. Tapi pukau ni nak ubat macam mana? Susah nak ubat pukau ni. Macam mana kalau orang tu ada ilmu, dia hembus kat kau, kenalah pukau. Kan? Lebih baik korang buat pengamalan lah. Pengamalan. Kalau korang rasa malas sangat nak buat pengamalan, ambil tasbih. Saya ada buat tasbih pengisian. Okay, tasbih pengisian tapi nak kena tunggu 7 hari. Tapi kalau awak pakai tasbih pengisian tu, kalau ada serangan nak masuk awak akan rasa kepanasan. Akan rasa kepanasan macam akak tadi pakai kan. Awak akan rasa kepanasan, awak akan rasa rimas. Jangan buka lah tasbih tu pakai. Tapi jangan pakai gantung je. Dia kena buat zikir jugalah. Itulah pukau. Okay, itu pukau. Tapi pukau ni tak ada top sangat. Kes pukau ni bukan top. Kes menaikkan berahi wanita, itu top. Kan, sekarang tengah top benda tu. Dah klik link tu, still waiting untuk reply 3 minggu. Akak bagi 4 nombor. Lama sangat, kesian akak 3 minggu. Akak bagi 4 nombor belakang akak sekarang. Saya tulis dalam list. Besok saya balas. Akak bagi 4 nombor belakang. Ustaz ada jual tasbih. Tapi tasbih bukan tasbih biasa bang. Tasbih ni ada pengisian dia. 7 hari saya nak kena buat. Okay, tasbih saya ada kena tunggu 7 hari. So yang macam korang dapat rawatan jauh-jauh, yang mana jauh-jauh tu susah nak jumpa saya ataupun susah nak jumpa perawat, minyak rukiah pun ada juga. Dia ada warna merah dan warna biru. Tapi saya punya barang mahal bang, sebab saya punya barang ni macam ni, minyak biru. Okay, minyak biru ni banyaklah kegunaan dia. So saya tak nak jual produk sebenarnya. So kalau korang tanya, ni adalah bendanya. Okay, ini yang warna biru ni untuk semua jenis sihir. Okay, boleh buat untuk pemakaian diri. Yang merah ni lebih pada saka keturunan. Nampak? Minyak ni pun dah diguna. Semua pesakit saya pasti akan minum air ni. Kita akan letakkan sikit lah. Dalam ni. Dia tak terikat dengan nama. Siapa-siapa pun boleh. So, biasa kalau ada gangguan, dia akan menggelupur lah. Dia akan menggelupur dan dia akan tendang benda tu keluar. Tapi kalau nasihat saya, lebih baik dapatkan rawatan sebenarnya. Rawatan lagi penting. Benda ni bolehlah digunakan untuk
kecemasan ataupun sementara. Untuk tasbih tu saya galakkan kalau anak-anak yang duduk kat asrama. Okey, anak-anak yang selalu kena histeria. Okey, ataupun korang yang selalu sangat masuk hantu. Kejap-kejap hantu masuk, kejap-kejap hantu masuk. Saya pun pakai nampak, saya pun ada pakai satu. Tapi ini besar lah, dia yang saya buat tu tasbih kayu koka. Kayu koka. Okey. Sama juga nak dapatkan benda tu, tekan link kat atas. Ramai lah. Ramai dah order. Ramai yang dah order. Nak tak nak sudah. Saya pun bukan nak jual produk. Saya pun banyak benda saya nak buat. Cuma tu salah satu benda yang apa yang aku boleh bantu korang, aku bantulah kan. Macam tu lah. Satu tasbih dah cukup dah untuk satu keluarga. Kalau kata contoh keluarga kau kena histeria, kalau kena histeria ke apa benda, ambil je tasbih ni. Okay, kau pusing kat tangan. Okay, selawat je. Kau nak selawat ke nak baca apa pun tak apa, sebab dia dah ada pengisian dah. Letak je kat tengkuk dia. InsyaAllah nanti histeria tu dia akan keluar. Dia akan tenang keluar. Tapi kena tahan sikit lah. Dia kepanasan lah benda tu. Okay, dia kepanasan. Kena gantung macam ni lah. Kena gantung kat leher. Lepas tu bila nak ni, waktu korang nak zikir, korang pakai lah. Ramai orang dah ambil. Yang dah ambil tu tahulah. Okay, kalau kata tak, dia sebenarnya benda-benda macam ni, benda-benda barang-barang protection ni, dia yang sepatutnya ambil orang yang sebelum kena sihir. Bukan yang dah kena sihir baru kau pergi ambil. Yang sebelum kena sihir lah kau kena protect. Okay, ni 886 mata memandang. Aku sharekan satu lagi. Berapa harga Ustaz? Tasbih ni harga dia RM200. RM200 tapi nak kena tunggu 7 hari. Okay, RM200 nak kena tunggu 7 hari. Kalau rasa mahal boleh buat sendiri. Sebab kayu koka pun dah mahal kan. Dia harga RM200, kena tunggu selama 7 hari. Kalau nak cepat-cepat tak boleh. Okay, jadikan tasbih ni sebagai tasbih kesayangan korang. Sebab saya nak buat ni pun susah. Bukan senang. Okay, InsyaAllah. Apa tu, okay, saya kongsikan satu lagi. Sebab ada 800 lebih mata memandang ni. Keilmuan berahi yang sedang top sekarang ni. Okay, keilmuan berahi yang sedang top sekarang ni. Dengar betul-betul. Siapa nak tahu harga ke apa, boleh tekan dekat ni lah link. Nanti staff saya nanti akan balas. Okay, saya tak minat. Saya sebenarnya tak minat nak jual-jual produk ni. Sebab saya tak minat nak post-post barang. Saya daripada dulu tak minat nak post barang. Tapi saya lebih prefer pada orang yang jauh lah. Macam daripada Pulau Pinang, yang jauh-jauh tu susah nak dapat jumpa dengan saya. Boleh dapatkan benda-benda ni. Sebab benda-benda ni saya akan bagi dalam minuman korang. Air tawar saya dalam air tawar saya semua saya akan campurkan benda ni. Okay, keilmuan berahi. Keilmuan berahi ni biasanya wanita-wanita selalu kena. Benda ni tengah top sekarang. Okay, wanita-wanita kat luar sana dengar betul-betul sebelum jadi masalah. Okay, keilmuan ni banyak orang dapatkan untuk tujuan menaikkan berahi wanita. Dengar betul-betul. Andai kata korang tengah duduk dekat kedai makan, andai kata korang duduk dekat office, andai kata korang duduk dekat mana-mana saja, tengah-tengah korang duduk, tiba-tiba nafsu korang naik secara tiba-tiba. Tengah-tengah duduk, tiba-tiba nafsu naik secara tiba-tiba. Apa yang korang kena buat, korang kena bangun daripada tempat tu dan tukar kedudukan korang. Kalau macam contoh korang duduk kat kerusi sini, korang kena bangun. Tiba-tiba rasa nafsu. Bernafsu tau, faham? Nafsu tu tahu tak apa benda? Tiba-tiba korang rasa nak menceret. Tiba-tiba apalah korang rasa nak menceret ni? Tiba-tiba. Okey, makna kata keilmuan itu sedang dituju kepada kamu. Akan satu tahap, tiba-tiba kamu akan membuka kamu punya kaki. Kamu membeli laluan benda tu. Okey. Andai kata apa yang saya cakap ni kamu tak dengar, kamu tak buat, kamu stay dekat situ, akan sampai satu tahap menggerakkan kamu bangun daripada situ dan pergi kat toilet, dan orang yang menghantarkan sihir tadi dia akan berlaga dengan kamu. Bila kamu dah berlaga dengan dia, automatik kamu akan terbayang dia separuh mampus. Okey. Keilmuan macam ni tengah top dekat pasaran. Saya pun tak tahu siapa yang mengajar benda ni. Okey, keilmuan tu datang daripada asap rokok, daripada kuku. Okey, banyak orang guna kuku pun boleh, guna asap rokok pun boleh. Okey, jadi korang wanita-wanita kat luar sana berhati-hati. Bila korang tengah duduk kat office ataupun korang duduk kat kedai makan atau duduk kat mana-mana saja, tiba-tiba terasa berahi. Berahi ni sampai tahap air tu dah terkeluar tau. Dia jadi keluar air tu apa semua. Jadi apa yang korang kena buat, korang kena tukar tempat duduk korang. Duduklah dekat bahagian tepi ke atau duduk bahagian depan. Berlawan. Kalau sekarang ni korang duduk menghadap sana, korang kena bangun duduk menghadap ke sebelah sini. Berlawan arah. Tapi kalau masih dah berlawan arah pun, tiba-tiba rasa lagi benda tu, korang kena keluar daripada kawasan itu. Sebab orang yang sedang menghantarkan keilmuan itu ada di sekitar korang. Kenapa jadi macam tu? Sebab orang tu syok lah. Macam contoh, aku ada ilmu macam tu. Aku syok kat satu perempuan ni.
Aku tak kenal perempuan tu. Jadi apa aku buat? Aku gunakan keilmuan tu supaya perempuan tu jadi berahi. Benda ni sangat top dan benda ni ramai orang yang dah terkena. Jadi ilmu saya kongsikan ni, dengar, bila tiba-tiba korang rasa berahi ke apa, macam biasalah, bangun, tukar tempat duduk, berlawan arah. Okey, lawan arah tu. Sebab sekarang ni banyak lelaki yang dapatkan perempuan dengan cara tak gentle. Okey, ramai perempuan juga dapatkan lelaki pun dengan cara yang tak gentle. Jadi sebelum kita terkena dengan masalah macam ni, jauhkan diri, ambil ilmu ni dan jauhkan diri daripada benda macam. Lama tak dengar dulu macam famous. Apa tu? Okey. Ustaz, apa maksud mimpi bawa lari bayi sambil dikejar hantu? Maksud mimpi bawa lari sambil dikejar hantu kemungkinan besar. Ini kemungkinan tau, tak pasti lagi. Okey, kemungkinan besar gangguan sihir pun ada, gangguan saka keturunan pun ada. Okey, kedua-duanya sekali. Tapi dalam kes-kes macam ni, kebiasaannya kita akan fokus pada gangguan sihir sebab benda tu menyakitkan. Benda tu memudaratkan. Kalau saka ni dia tak memudaratkan kalau bukan pemilik dia awak. Okey. Kalau awak bukan pemilik, biasanya tak memudaratkan sangat lah. Mudarat tapi tak adalah teruk sangat. Hanakul. Ustaz, saya selalu rasa sesemut di bahagian belakang. Ada tak petanda? Petanda berat. Hanakul kalau rasa sesemut dekat bahagian belakang, dekat bahagian tangan, dekat bahagian perut, dekat bahagian dada, dekat bahagian kepala, rasa semut-semut, makna kata ada gangguan dah berlaku dekat awak. Okey. Saya mimpi ular dan bersetubuh dengan orang lain, susah nak tidur malam dan baru lepas asar, sakit kepala hampir setiap hari. Baby anja saya selalu bagi tahu, simptom sihir paling kuat adalah waktu selepas asar dan sebelum maghrib. Tulang belakang awak sakit sampai ke tengkuk, mana kata gangguan tu dah ada dalam badan awak. Kepala awak terasa berat yang teramat sangat. Lepas tu waktu tersebut awak nak sangat tidur, memang mengantuk sangat. Itu semua petanda-petanda yang awak telah terkena sihir. Untuk kes bersetubuh, dia ada dua kategori. Adakah awak bersetubuh dengan orang yang awak kenali ataupun awak bersetubuh dengan orang yang awak tidak kenali? Dua benda yang berbeza, kaedah, skill bersetubuh yang sama. Dia beza kaedah je. Okey, nampaknya mata aku dah hujung-hujung dah ni. Okey, boleh tak kita undur diri? Mata dah hujung-hujung dah ni, kerja macam-macam. Dan nak subuh dah ni. Assalamualaikum Ustaz, salam subuh. Nampak, aku sampai orang dah bagi salam subuh dah ni. Dengan orang yang tak kenal, mana kata jin asyik tu. Jin asyik ni kalau ada dengan awak, kalau awak tak berubat, awak nak berkawan dengan orang pun susah. Okey, awak nak kahwin pun susah. Kalau awak kahwin dengan orang pun biasanya akan berpisah. Okey, dia akan kacau benda tu. Dia akan kacau bahagian kepala awak, terutama sebelah kanan ataupun belah belakang. Dia akan mencengkam. Okey, lepas tu dia akan buat awak tak bergaul dengan orang. Awak tak nak bergaul dengan orang. Awak rasa nak menyendiri. Awak nak duduk dalam bilik. Awak nak duduk dalam kegelapan. Ini semua berkaitan dengan jin asyik. Jin asyik ni datangnya macam mana? Jin asyik ni biasa datang apabila kita tidak menjaga aurat kita dengan sempurna. Di mana bila korang masuk bilik, tiba-tiba bogel, kau posing-posing, kau tak tahu ada jin-jin yang sedang memerhatikan kita. Okey, bila korang masuk bilik, kau posing-posing, baru balik kerja ni, nak bogel. Itu semua tanda-tanda jin itu akan jin. Dia tengok pula kau, ini barang baik ni. Ni barang baik. Korang kena rogol lah dengan jin tu. Dan apabila jin tu dah rogol korang, automatik dia sudah bercinta dengan kamu. Dan bila dia dah bercinta dengan kamu, biasanya dia tak akan lepaskan kamu. Sebab cinta jin ni lagi dahsyat daripada manusia. Cinta jin ni lagi berat. Saya dah banyak kes saya rawat pasal jin asyik ni. Kebanyakan mereka payah dia nak lepaskan wanita. Jadi ayat apa yang perlu dibaca kalau kata tengah nak tukar baju, nak bogel-bogel ni? Okey, apabila kamu tengah nak tukar baju, amalkan baca ni. Bismillahillazi la ilaha illahu. Bismillahillazi la ilaha illahu. Bismillahillazi la ilaha illahu. Supaya benda-benda yang kamu tak nampak, mereka pun tak nampak kamu sedang menukar pakaian. Okey, faham tak? So macam mimpi bersetubuh ni, daripada jin asyik boleh, daripada saka keturunan boleh, daripada sihir pun boleh. So dia banyak lah. Okay.
Aku punya jawapan tu dah lengkap ni. Kalau kau tak faham juga ni, aku tak tahu nak cakap macam mana. Siap dengan kaedah sekali ni. Ustaz, kalau nampak ayah saya ada dekat rumah tapi waktu tu ayah saya tak ada kat rumah, kenapa ya? Ni seram. Kalau aku nak jawab pun bapak kau. Saat lagi kan tak jawab nanti tak dapat ilmu. Tak jawab serba salah. Nak jawab pun serba salah sebab ni bapak kau. Kan? Okey, nak jawab tak jawab kena jawab jugalah sebab ini berkaitan dengan ilmu. Okey. Kalau kamu duduk rumah, okey, kamu duduk kat rumah, kemudian contoh ayah kamu ke mak kamu ke keluar daripada rumah. Tiba-tiba kamu dekat rumah, kamu nampak dia orang ada dekat dalam rumah. Ini berkaitan dengan keilmuan ataupun saka keturunan hantu raya. Okey, benda ni saka hantu raya. Okey, cara kita nak lawan dengan hantu raya ni, kalau aku ajarkan bapak kau yang menggelupur. Okey, benda ni suruh bapak pergi datang rawatan lah. Okey, sama juga dengan orang. Bukan kata mak bapak je. Kalau macam contoh kau ada suami. Suami kau dah pergi kerja. Okey, tiba-tiba kau tengah tidur, tiba-tiba datang pula benda yang menyerupai suami kau orang, datang landing kat kau orang. Hak tu bukan suami kau orang, hak tu hantu raya. Okey, hantu raya adalah satu jin yang sangat pandai menukar-nukar permainan dan corak. Dan hantu raya boleh menyerupai banyak benda. Okey, so hantu raya kena hati-hati. Tapi nak lawan hantu raya tak susah. Kena kaedah, menggelupur lah dia. Okey, orang yang ada hantu raya kebiasaannya mereka akan minat pada makan ayam, makan telur. Okey, telur-telur mentah tu dia orang suka makan. Okey. Ilmu pasal pukau dah lepas dah. Dah lepas lama dah. 3 jam lepas dah lepas. Okey. Ustaz, saya harap Ustaz boleh jelaskan soalan atas. Soalan mana lagi ni? Aku kepala pun dah berat sebelah dah ni. Okay, saya nak kena mandi limau ni sebab kes tadi pun berat. Saya kena rehatkan diri saya. Kalau kes berat, biasa penghujung ni saya akan mandi limau dulu. Okey lah, kita jumpa lagi lah besok. Kau macam kejap lagi aku nak mati je. Ada lagi masa lah kan, nanti boleh tanya soalan lagi. Okey, insyaAllah mudah-mudahan. Yang paling penting kita kena satu benda yang nak kita tahu, kita lahir ke dunia. Sekejap, ni ada nombor. Sekejap saya tulis nombor 3545. 3545. Nanti saya WhatsApp. Nombor-nombor saya WhatsApp dulu. Okey, yang korang kena tahu satu benda, kehidupan kita lahirkan ke dunia, kita turun ke dunia, kita nak mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita nak cari adalah kebahagiaan di mana kita nak mengejar syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak itulah paling penting yang kita nak kejar. Kita bukan nak kejar harimau, bukan nak kejar harimau putih, harimau kumbang, hantu galah ke, hantu raya ke. Okey, segala jenis-jenis binatang, saka-saka keturunan yang mendatangkan masalah kepada kita. Wa imah ada yang kata benda tu bagus sekalipun, dengarlah cakap saya. Sekarang awak cakap bagus, 10 tahun akan datang awak tetap akan menderita. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya dalam merawat pesakit-pesakit. So mana-mana yang ada saka keturunan harimau dan sebagainya, tolong jauhkan diri daripada mereka. Yang kita cari dalam kehidupan kita adalah kita nak dapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu kita tak nak. Okey, sebab kita nak bahagia di dunia dan kita nak bahagia di akhirat. Okey, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sihir. Siapa yang bagi gift, siapa yang bagi tu semua, mudah-mudahan korang semua dilimpahkan rezeki, dijauhkan daripada sihir. Dan saya, apa keilmuan yang saya ajar, bukan tujuan saya nak tunjuk saya hebat ke apa. Ramai lagi orang hebat-hebat. Cuma saya tak nak korang sakit disebabkan sihir. Sebab sebelum saya boleh jadi seorang perawat, saya juga pernah merasakan apa itu sihir. Saya pernah merasakan apa itu santau. Saya dah merasakan apa itu kesakitan sihir. Pasal tu kalau korang pelik tak pelik, kenapa aku boleh duduk dekat sini sampai 4-5 pagi ni merawat orang? Sebab aku pernah merasakan kesakitan sihir tu macam mana. Hanya orang yang pernah terkena sihir saja yang akan faham betapa sakitnya benda tu. Kau pergi cari perawat lain dalam Malaysia nak stay sampai 5 pagi kat office, lebih baik dia duduk kat rumah. Jadi nasihat saya, cari perawat yang benar-benar ikhlas dalam membantu kita menyelesaikan masalah. Bukan cari perawat yang sembang tinggi menggunung, habuk pun tak ada. Okey, mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.